Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'. Baik, sambung. Okay, masih lagi berkaitan dengan tajuk Khidir hidup ke tidak. Baik, jika Khidir masih hidup dan bagaimana boleh beliau meredai untuk bertemu dengan orang jahil. Dah banyak yang jumpa tu jahil lah. Okey. Yang keluar daripada landasan syarak seperti orang sufi yang tidak menghadiri solat berjemaah. Kan tinggalkan Jumaat, kan? Jumaat tinggal, jemaah tinggal. Ya, kemudian majlis ilmu dan tidak mengenal syariat sedikit meskipun sedikit. Sedangkan beliau sendiri berpisah dengan Musa alaihissalam dan tamu bersahabat Musa alaihissalam selepas itu. Tidakkah pelik beliau sanggup berpisah dengan Nabi Musa yang merupakan kalimullah, okay, tetapi sanggup pula bersahabat dengan orang yang jahil dan orang yang tak tahu bagaimana cara mengambil wuduk dan menunaikan solat. Cari orang yang tak ikut syariat, jadikan kawan. Musa yang kalimullah tinggalkan. Baik, jika Khidir masih hidup, ia bercanggahan dengan ijma' ummah yang memutuskan jika seorang menyatakan Khidir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini, kata-kata yang tak boleh tak boleh dipegang dan juga tak boleh dijadikan sebagai hujah dalam agama. Ini ijma'. Ijma' umat ini, kalau orang tu kata, Khidir kata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kena reject lah. Sebab apa? Sanad kita kan ada. So galur dia, kalau dia skip macam tu, tiba Nabi Muhammad berkata dan dia tak jumpa Nabi, macam mana? Baik, jika Khidir masih hidup, sudah tentu beliau berjihad menentang orang kafir, berjaga di sempadan, berdiri di dalam barisan tentera yang berperang buat setika waktu, menghadiri solat berjemaah dan Jumaat, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai. Bahkan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai itu bagi beliau adalah lebih afdal daripada beliau mengembara bersama-sama dengan binatang buas dalam hutan, rimba dan juga padang pasir. Bahkan mengembara bersama binatang liar di dalam hutan dan padang pasir itu adalah sesuatu yang mengaibkan dan menimbulkan celaan kepada diri beliau sendiri. Ni kadang-kadang ada orang, memang ada kawan saya seorang, tak tahu apa jadi sekarang, dia lagi tidak. Saya pergi belajar, saya keluar pergi belajar ke Sudan. Dia nak masuk hutan. Kali telaga, duduk dalam pondok, masuk hutan. Dia rasa macam untuk apa? Survival dalam hutan lah, duduk hutan macam tu. Dan dia rasakan uji iman. Saya katakan dia, waktu dia datang jumpa saya lah, lepas beberapa tahun dia tengok dia jumpa saya. Sekejap. Tak jumpa belas tahun lah. Saya pergi belajar 10, sekian. Waktu jumpa tu dia 14. Mungkin dah 14 tahun lebih kurang. So jumpa tu, dia sebut lah, dia kata aku masuk hutan, dia kata duduk macam tu, nak uji iman. Saya kata dengan dia, selagi kau tak kahwin, kan, ada keluarga, ada anak, kau jangan kata iman kau kuat. Kadang-kadang orang tu, alah, masuk hutan lawan dengan nyamuk, katak, cacing. Ada isteri tahu lah. Ada anak, ada jiran. Dan awak tahu awak seorang sabar ke tidak. Kadang-kadang ada orang menyangka dia sabar dengan tak bercampur manusia. Dia elak diri manusia, lepas tu dia rasa dia sabar. Ini masalah. Realitinya bukan macam tu. Kalau awak tahu seorang yang sabar, duduk tengah masyarakat. Dan semua para anbiya diutuskan Allah Ta'ala di tengah-tengah masyarakat. Bercampur. Hatta dalam kisah Musa AS dengan Khidir pun, dia masuk ke dalam masyarakat. Dia masuk berjalan tengah masyarakat, masuk dalam kampung, duduk dengan orang ni, duduk dengan orang tu, naik kapal dan sebagainya. Dia bukan duduk diam-diam dalam hutan, tidak bercampur dengan manusia. Itu yang betul. Baik. Antara hadis yang menjelaskan Khidir sudah meninggal ialah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab anhu yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda pada hari peperangan Badar. Dalam Sahih Muslim hadis 3309, Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isabata. Ya Allah, jika kau binasakan kumpulan ini, okay, min ahli Islam, dari ahli Islam, la tu'bad fil ardi, kau tak akan disembah di muka bumi. Ini antara dalil yang difahami daripadanya bahawa Khidir, kalau Khidir ada, dan kata-kata Nabi ni macam tak betul lah. Sebab Khidir ada berdakwah di tempat lain, agama yang benar. Baik. Ibn Jauzi berkata, jika Khidir tidak bersama tentera Islam pada waktu itu, ini bermakna jika dia masih hidup, sudah tentu beliau akan terlibat golongan mereka. Okay, kerana beliau termasuk ke dalam golongan yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia orang mesti termasuk, kalau bukan tentera Islam pun, dia mesti menyembah Allah tempat lain pula.
Tapi bila Nabi kata kalau kumpulan yang ada ni musnah, nescaya engkau takkan disembah di muka bumi. Okey. Ibn Jauzi menjelaskan tanggapan khidmat hidup kerana 3 perkara. Ibn Jauzi juga menjelaskan bahawa pendapat khidmat hidup sebenarnya apa dia kata, Ibn Jauzi juga menjelaskan orang yang menyatakan Khidir masih hidup sebenarnya mengeluarkan kata-kata tersebut berdasar penintasan hati dan was-was yang bukan-bukan. Okay? Kadang dia kata macam saya salam tadi itu Khidir kot. Dia rasa. Okay? Ibn Jauzi menjelaskan tanggapan Khidir masih hidup kerana menjelaskan tanggapan Khidir masih hidup kerana 3 perkara. Pertama, kejahilan terhadap perkara-perkara yang dinukilkan. Ramai orang yang melihat sesuatu sebagai sandaran lalu membuat kesimpulan di atas sandaran tersebut. Padahal mereka tidak dapat memastikan kebenaran sandaran tersebut. Ia merupakan penyakit yang menimpa ramai di kalangan ulama pada zaman Ibn Jauzi dalam setiap lapangan ilmu. Apabila salah seorang mereka ditegur, dia menyatakan ia adalah dalil sam'i, pendengaran, dan saya mempunyai isnad dia tentangnya. Semua cakap yang tu. Ini dengar telinga dan ada saya sanad, dia kata. Misalnya orang memasukkan sesuatu yang bukan hadis ke dalam hadis Rasulullah SAW, apalagi yang persoalan sandaran yang disebut tadi. Jika hadis Nabi SAW boleh dilakukan sedemikian, apalagi persoalan tentang kebolehan bertemu Khidir. Dan orang boleh langgar hadis Nabi, kenapa tak boleh tipu tentang Khidir? Semua orang boleh dakwa macam-macam. Terutama bagi mereka yang tak nak belajar ilmu syariat, yang perlu kepada letih penat belajar bahasa Arab, tak faham. Banyak kelas yang masuk kan, tak faham juga. Baik. Baik. B, ketenangan hati. Okay, kenapa orang percaya Khidir masih hidup? Ketenangan hati. Dan banyak berlaku kelalaian dalam masyarakat, dalam kalangan kelompok masyarakat yang terpilih. Misalnya salah seorang individu melihat seorang individu, kemudian orang yang dilihat itu gaib. Kawan tu datang, dia hilang, gaib. Atau melihat sesuatu yang menyerupai keramat berlaku pada seorang. Individu itu mendengar beberapa kelompok masyarakat menyatakan Khidir masih hidup dan kelompok tersebut mendakwa mereka pernah bertemu dengan Khidir. So dia tengok benda magic berlaku dalam masyarakat, lepas tu dia terus rasa macam ini Khidir dan sebagainya. Macam tu lah, macam kes Tok Kupaloh lah. Dekat kan dia kata Khidir pernah sandar kat sini. Orang yang mati tadi, Tok Kupaloh ni mungkin tak ada kaitan pun dengan apa yang dikatakan. Tapi orang kecakap lah. Dia ini kata, itu kata, sampai sekarang jadi. Boleh jadi seorang yang dalam kalangan mereka melihat seorang lelaki yang bernama Khidir. Lalu dia beranggapan orang yang itu adalah Khidir yang pernah bersahabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Boleh jadi seorang manusia itu boleh jadi juga seorang manusia atau syaitan bertemu dengan seorang lalu mengatakan aku adalah Khidir. Seterusnya dia menunjukkan perwatakan sebagai seorang yang soleh. Pun jadi juga. Tapi realiti dia pasal asas pertama dia adalah macam kita kata tadi, ini jalan Muhammad, kelintas sampai kefahaman pun ada para sahabat di sekelilingnya. Diorang nak jalan satu lagi yang bukan jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je alasan yang paling besar. Si kesukaan kepada nama yang masyhur yang menjadi sebutan orang ramai. Apabila seorang mendakwa bertemu dengan Khidir, orang itu kebiasaan dipandang tinggi oleh masyarakat. Macam Malaysia lah, bila ada orang kata orang tu mimpi jumpa Nabi kan, semua orang akan macam tengok dia cakap apa, semua sekali dia tengok. Saya teringat dulu apa Datuk Harundin rahimahullah. Tak tahu rahimahullah kepada orang Islam mati ni rupanya dah jadi tajuk. Jangan kalau ahli bid'ah ke orang dia tak suka ke, kita ni akan dianggap meraihkan ahli bid'ah. Allahu a'lam. Kita orang meninggal ni cakap kata rahimahullah. Jadi Datuk Harundin rahimahullah, kalau perasan dulu dia pernah dikatakan pindah jin pakai bas. Dia sendiri kata dia tak pernah pindah jin pakai bas. Banyak orang sebenarnya cerita ni, saya tahu kenapa tahun 90-an dulu, dia juga ada cerita kisah dia jumpa Rasulullah SAW. So orang pandang tinggi pada dia. Orang yang pernah mimpi jumpa Nabi. Walaupun dari segi masalah sunnah, tak sunnah perbuatan kita cerita balik pada orang kita mimpi jumpa Nabi. Pada semua orang. Kalau tercerita pada orang lain, kita cerita pada orang kita sayang, orang cerita pada orang lain, tu tajuk lain lah. Tapi kalau kita berceramah cerita tu, tak sunnah. Itu kan sunnah Nabi. Nabi ajar kita jangan cerita pada semua orang. Cerita pada orang kita sayang je. Kalau kita mimpi benda kita suka. Ala kulli hal, dia tak pernah pindah jin pakai bas. Tahun 92 dulu, kecoh satu Malaysia. Kalau tuan-tuan buka YouTube sekarang, bukan sekarang ni tengah kelas. Okey. Ada satu video
Type je Harudin Jin Bas. Nanti ada satu video dia keluar statement. Kan, adalah amat tinggal benar saya pernah memindahkan makhluk halus jin dengan kenderaan manusia bas. Tak pernah berlaku dan tak pernah saya buat kerja macam tu. Tapi orang kita kat Malaysia ni, saya ingat dulu jiran saya lah, dia cerita. Dia kerja UKM. Lepas tu dia kata ada seorang abang kat UKM cakap, abang yang bawa bas tu. Abang yang drive bas tu. Sekali cerita kelakar dia apa, jiran tu, saya buka video tu. Saya bagi dia tengok. Dia ambil video saya tayang tu, dia jumpa jiran kawan apa abang yang dekat tempat office dia kat UKM tu, dia tayang video tu. Abang tu diam tau. Abang tu diam. Ya, pasal benda tu jadi, awak tak ada sebelah saya. Awak tak ada sebelah saya, dia tak ada sebelah saya kan. Kita semua orang boleh mengaku macam-macam. So dia kata, tunjukkan video tu, lepas tu abang tak cakap apa dengan dia dah. Sebenarnya tak berlaku. Tapi orang kita bila dengar, katakan kat Malaysia ni, Datuk Dr. Harudin punya nama, tuan-tuan perasan tak? Dia cerita ke, dia mimpi ke, sampai kan macam-macam benda dia tu keluar. Nampak langit ada ni lah, orang tu kata nampak ni lah dan sebagainya. Sebab nama dia. Tapi tuan-tuan perasan, pada awal cerita tadi kan, dia pernah ceritakan pengalaman peribadi dia lah. Mimpi jumpa Nabi. Nama dia naik. Satu Malaysia orang pandang dia mulia. Kita tak salah kan orang muliakan dia. Tapi masalah asas yang kita pelik tu macam semua benda jadi betul. Semua benda tak salah. Tu tak kena. Tapi memang ada manusia lihat opportunity. Kalau nak pegang manusia yang lain, kita cerita benda pelik kita dapat. Nanti orang akan tengok kita mulia. So jadi nama Khidir ni pun kadang-kadang sebenarnya digunakan sedemikian. Benda tak ada pun jadi. Orang kecil, orang percaya. Dia kata kat sini, apabila seorang mendakwa bertemu dengan Khidir, orang itu biasanya dipandang tinggi dah oleh masyarakat. Masyarakat memahami Khidir itu seorang yang berpakaian comot. Ini masalah juga. Comot, kotor, agar difahami itulah orang yang dikatakan sebagai zuhud. Di samping tubuh badan yang khusyuk supaya dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Orang tidak mahu memenatkan tubuh dengan ibadat. Dan normally macam ni, kalau tuan-tuan pergi dekat belah Sudan atau Yaman, dia ada satu kumpulan namanya Darwish. Dia pakai jubah hijau, serban hijau. Tak mandi. Serius ni tak mandi. Saya cakap ni bukan nak hina, memang tak mandi lah. Bukan air tak ada. Kalau dia miskin tak ada air, tajuk lain. Dia memang tak mandi, duduk di sebelah ada bau kambing. Macam bila kambing, tahu kambing? Pernah duduk sebelah kambing? Duduk sebelah dia macam sebelah dia. Dan yang bas kita duduk sebelah dia. Kita macam, realiti ajaran sunnah apa? Sunnah Nabi ajar. Kita bersih. Bulu ketiak kena cabut, kuku kena potong, bulu kemaluan kena cukur. Tuan-tuan perasan tak benda semua untuk menghilangkan bau busuk? Mulut kita kena bersiwak. Bersihkan mulut. Kalau Nabi suruhkan kepada kebersihan, hatta Nabi sentiasa nakkan wangi. Tak benar kalau orang makan bawang masuk masjid. Tiba-tiba orang berkambing ni wali. Kenapa? Makin kotor makin wali. Makin busuk, jangan cakap bukan-bukan. Kalau orang tu memang miskin, kita tolong, tajuk lain. Tapi untuk angkat jadi wali kerana busuk dia, ajaran mana? Kan Nabi kata malaikat lari, malaikat terganggu dengan apa manusia terganggu. Lepas tu tuan-tuan makan bawang putih, bawang merah, jangan masuk masjid. Zaman Nabi dihalau untuk keluar, diangkat keluar luar masjid. Tak dibenarkan. Tiba-tiba datang kita ni wali. Makin busuk, makin wali. Makin kotor, makin wali. Tuan-tuan kena jaga-jaga sikit. Sebab kalau kat belah India memang ada macam tu. Kumpulan apa? Agori Sindu. Tahu? Tak tahu? Tak tahu. Ini cerita kan? Tak luar sekali. Diorang tak kata dekat dalam Dewan Negara, ada masuk seorang lelaki. Pakai baju pelik, rambut dia. Kan? Macam dreadlock tu kan? Dreadlock tu kan dreadlock, fashion. Tu tak mandi. Geng-geng ni 2 tahun sekali baru mandi. Diorang akan buat upacara dekat Sungai Gangga. Kumpul ramai-ramai. Diorang geng-geng ni dengan tak baju terjun. Masuk dalam sungai. Diorang keluar, orang ramai pula minum air tu. Ada rencana, tapi tak tunjuk bugil. Pakcik-pakcik ni memang tak mandi, serius. Kumpulan yang panggil Agori Sindu. Dia Sami mistik di masyarakat India. Memang tak buat. Masalah sekarang ni, tang mana Islam ada ajaran macam tu? Paling kurang sekurang-kurangnya mandi Jumaat. Para ulama khilaf berkenaan wajib ataupun sunat. Paling kurang seminggu kena mandi sekali. Di pelik kita ada pula tak mandi. Makin tak mandi makin wali. Busuk tu sebenarnya camouflage.
Supaya awak lari daripada dia. Dia wali tu sebenarnya. Ini masalah. Okey. Jadi orang sebenarnya malas ni kata ini wali. Kemudian mereka tak mahu untuk tubuh badan mereka tubuh badan mereka ibadat. Macam datang kelas, belajar, hafal Quran, kita baca Quran tak betul, datang kelas untuk dibetulkan. Semua ni mendatangkan kepada kita masa. Perlu pada tenaga, wang ringgit. Kan? Perlu fokus. Datang kelas kadang-kadang ustaz kan datang kita ngantuk tidur, datang juga. So benda-benda macam ni akan letih penat. So cara shortcut dia apa? Kidir lah. Ni shortcut dia panggil. Tak payah pergi belajar. Dah salam-salam, minum air teko dia bagi, terus pandai. Habis air dah habis. Mana dia punya ajaran tu macam tu. Dia kata kerana beribadah akan mengundang kepenatan. Manakala mendakwa zuhud adalah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Kalau jadi zuhud, mudah kan? Tak diam, diam je. Tak cakap. Kalau cakap orang tak tahu dia bodoh tu. Diam je. Cakap je. Pakai serban dia cantik. Cakap je tiba hampir. Kan? Realiti dia, benda tersebut cara mudah. Untuk mata manusia atau B, masalah ibadat tadi. Tak ibadat pun duduk diam je. Betul lah, dia tak rajin belajar. Tapi dia rajin ibadat. Tapi ibadat tadi bukan ibadat yang betul. Kalau ibadat yang sunnah, awak akan letih. Kalau nak buat semua, kalau kita awak buat ikut sunnah Nabi, awak akan ada jumlah kena ikuti. Hadir ke masjid dan sebagainya. Zaman sekarang kita paling sedih bila ada orang ikut sunnah tak pergi masjid. Alasan masjid kunut subuh. Kalau malas cakap malas. Kan? Memang dia tak nak bangun dia kata lah. Habis ustaz dia orang buat zikir kuat. Kau datang solat dia baliklah. Alasan tak nak berjemaah tu malas gila. Ibn Jauzi menukilkan bantahan yang pernah dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Harbi bin Ishaq apabila beliau ditanya mengenai tanggapan setengah masyarakat yang menyatakan Khidir masih hidup. Beliau membantah dan menyatakan Khidir sebenarnya sudah pun meninggal. Apabila beliau diberitahu tentang segolongan orang pada zaman tersebut menemui Khidir dan meriwayatkan sesuatu daripada Khidir, beliau tanpa segan menyatakan, dengan tidak segan menyatakan, sesiapa yang menunjukkan kepada benda yang gaib tapi hidup atau benda yang hilang dan sudah mati, tidak mampu berlaku adil terhadapnya. Aku tak boleh nak berlaku adil dengan orang macam ni, dia kata. Tidak ada yang memberitahu hal demikian tersebut selain daripada syaitan belaka. Tak ada siapa yang cakap macam tu kecuali syaitan. Kata Ibrahim bin Harbi Al-Harbi bin Isa Al-Harbi. Ibrahim bin Isa Al-Harbi. Baik. Bantahan Ibn Atiyah. Ibn Atiyah telah juga dalam bantah tanggapan ahli sufi yang menyatakan Khidir masih hidup. Dan menyatakan jika Khidir benar-benar hidup, sudah tentu dia akan zahir pada orang-orang Islam. Berdalilkan kepada dengan sunnah bagi menunjukkan Khidir sudah pun meninggal dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi sebelum ini, iaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, hadis tadi yang Nabi kata telah solat Nabi SAW solat Isyak pada akhir hayat baginda, kata Ibnu Umar. Lalu apabila baginda bagi salam, baginda bangun. Lalu baginda berkata, adakah kau lihat malam kamu ini? Maka sungguhnya pada permulaan 100 tahun yang akan datang ni, takkan ada siapa yang hidup pada hari ini di atas muka bumi seorang pun. Mana semua dah mati. Okay. Juga dengan kata-kata Khidir sendiri disebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 82, wa ma fa'altuhu an amri, aku tak buat apa yang aku buat tu daripada urusanku sendiri. Ini kan bila lepas daripada hujung dia nak pisah dengan Musa AS, dia kata aku tak buat benda tu daripada urusanku sendiri. Dzalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adalah penjelasan apa yang kau tak mampu ke atasnya untuk bersabar. Okey. Okey, tapi satu benda yang kena ingat bila orang tu kata Khidir punya ilmu tadi boleh dapat kat dia. Satu lagi hujah yang kita kena tolak, kita boleh tolak dengannya adalah apa yang Khidir buat sebenarnya menghalalkan yang haram. Perasan tak? Kan harta benda manusia tanpa sebab pecah kan. Kemudian jumpa budak tikam. Kan? Jadi benda yang tu, yang tolong bina balik tembok tu tak salah. Dua yang pertama tu. Yang mana dia buat pertama tu Musa dah marah. Dia pecah kapal kan. Tapi ketika dia pecah, dia bunuh budak tu, Musa yang cakap. Khidir tak kata 3 kali aku tinggalkan kau. Khidir cuma kata kau takkan sabar. Musa yang kata pada Khidir bila Khidir alaihi salam kata pada Musa, kan,
Qala lam aqul laka innaka lam tastati' ma sabra, bukankah aku cakap pada engkau tak mampu bersabar dengan aku? Musa kata apa? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Musa kata, kalau aku tanya kau benda lepas ni, kan, kau jangan teman dengan aku dah. Musa yang cakap, bukan Khidir cakap. Musa cakap. Fala tusahibni. Qad balagta min laduni udhra, kau dah melampau banding aku, di sisi aku dari segi alasan. Alasan kau setiap aku tanya, kau tak mampu sabar dengan aku. Kau cakap kan? Jadi kalau aku tanya apa, kawan aku dah. Kan benda tu yang dibuat oleh Khidir, dua yang pertama. Yang ketiga tak ada masalah, yang dua pertama. Pecah kapal orang, bunuh anak orang. Benda ni haram. Daripada semua syariat adalah haram. Kita pun tak boleh macam jumpa-jumpa kan, tengok kawan kita kan, kita terasa macam dia ni accident je lagi, kita ambil pisau tikam tayar kereta dia. Bila kawan kita marah, kata, siapa ni? Aku dapat rasa tadi, kalau kau jalan hari ni kau akan accident, jadi aku tikam tayar kereta kau untuk itu. Tahu tak, habis jahanam semua orang ni kan. Sepak kawan ni, kenapa sepak? Aku rasa kalau kau jalan depan sikit kan, kau tak balah dengan aku, kau jalan depan kau jatuh tangga. Faham tak? Benda ni akan rosak agama. Dunia rosak, habis semua rosak. Semua orang akan bagi alasan, aku dapat apa tanda, aku dapat alamat, aku dapat ilmu. Kan? Benda tak mustahil pun. Tapi masalahnya, okay, di sini batasan dia. Dalam agama, agama syariat daripada sejak Adam sampai kita, takkan halal harta benda manusia ni, darah mereka, kecuali dengan wahyu. Contoh menyakiti manusia, haram halal? Haram. Tapi bila orang mencuri, potong tangan. Quran suruh orang mencuri, cukup batasan dia. Memang curi dia cukup syarat, dia bukan kena lapar. Quran suruh potong tangan. Potong tangan. Soalan, potong tangan kalau bukan kena wahyu tadi, halal haram? Dengan wahyu tadi jadi wajib. Wajib potong. Okey, sebat orang. Jumpa kawan, sebat je orang kawan. Halal haram? Haram. Penzina dalam Quran Karim, Allah Ta'ala suruh sebat 100 rotan. Halal haram? Wajib. Asal halal haram pula? Wajib. Faham tak? Dengan wahyu saja nyawa atau harta benda manusia jadi wajib. Boleh disentuh. Tanpa wahyu tak boleh. Tu Nabi kata apa? La yahillu dami mar'in muslim illa bi ihda thalath. Takkan halal darah seorang individu muslim kecuali salah satu 3 perkara. Asaibuz zani, seorang yang telah berkahwin tapi berzina. Wa nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, dibunuh orang, dia boleh dibunuh balik. Wal tarikul dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqul jama'ati, berpisah dengan jemaah. So murtad lah. So jadi 3 ni saja sebab untuk boleh darah halal dengan wahyu. Faham tak? So, jadi bila apa yang dibuat oleh Khidir, ilmu laduni dia, katalah nama ilmu laduni, ambil lah. Okay. Boleh halalkan yang haram. Soalan, bila ada orang zaman kita sekarang ni, dia kata dia ilmu laduni, tanya, boleh halal haram tak? Kalau tak boleh halalkan yang haram, maka dia bukan ilmu Khidir lah. So kalau ilham, semua orang dapat ilham. Tapi yang Khidir punya tadi, macam dia kata, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tak buat kerana perintah aku sendiri. Bukan urusanku, tapi perintah siapa? Perintah Allah. Itu sebab kenapa orang mengaku ada ilmu laduni, kita yang soalan, boleh halalkan yang haram tak? Sebab itu durian, yang ciku, dia punya ilmu, tak boleh halalkan yang haram. Khidir punya, halalkan yang haram. Soalan, kalau tak sama, mungkin samalah. Apa beza dia? Faham Itu satu benda lagi nak bantah. Baik. Okay, di bantahan terhadap kebolehan bertemu dengan Nabi SAW secara yaqazah, terang-terangan, bukan masalah mimpi. Mimpi kita jelas. Okay, masalah tadi kita sebut pun, nak kenal Nabi SAW tu satu perkara. Tapi dia terang-terangan nampak Nabi. Ramai para ulama membantah dakwaan ini, antaranya adalah bantahan Ibn Jauzi. Okay, pada zamannya, Ibn Jauzi pernah bertanya pada seorang ahli sufi yang mendakwa dapat bertemu Nabi SAW secara jaga, sedar. Setelah mendengar jawapan yang dikemukakan oleh sufi berkenaan, Ibn Jauzi mendapati jawapan yang beliau kemukakan mengandungi kelucuan. Percakapannya pula bercampur aduk, melibatkan cerita-cerita yang direka-reka, yang dibuat-buat. Kisah-kisah kosong, makna-makna yang merosakkan. Ibn Jauzi, Ibn Katsir disebutkan. Ibn Jauzi mengukuhkan tentang dakwaan bohong yang dilakukan oleh Ahmad Al-Ghazali, iaitu saudara pada Imam Ghazali, tentang kebolehan beliau bertemu Nabi SAW secara jaga, dengan menukilkan kata-kata seorang tokoh sufi terkenal.
iaitu Muhammad Tahir bin Tahir Al-Maqdisi, yang pernah menyatakan Ahmad Al-Ghazali adalah satu tanda dan tanda pembohongan. Mana dikatakan oleh Sufi sendiri, Syekh Sufi sendiri kata Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali punya adik-beradik, adalah salah satu tanda dan pembohongan. Beliau beranggapan dapat bertemu dengan Nabi SAW secara terang-terangan dalam keadaan jaga, bukan dalam mimpi. Ahmad Al-Ghazali mendakwa di atas mimbar, kononnya setiap kali beliau menghadapi masalah, beliau akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada baginda tentang masalah yang beliau hadapi, dan baginda akan dikatakan mengungkapkan jawapan yang betul kepada persoalan yang beliau tanyakan itu. Ibn Jauzi mengatakan Abu Ahmad Al-Ghazali seorang yang bertaksub kepada iblis dan sering memberi konzuran kepadanya. Maksud taksub pada iblis ni macam ni. Memang ada orang disangka bahawa iblis tak salah. Saya ingat kat Perlis tu saya ada sekali satu kali syarahan tu, ada seorang angkat tangan. Kata, "Ustaz, boleh tak kita kata bahawa iblis ni tinggi makrifat? Kerana tinggi makrifat lah dia langgar perintah Tuhan." Saya macam, kita kuliah maghrib. Abang tu kata, boleh tak kita kata iblis ni tinggi makrifat? Saya kata kalau iblis ni makrifat dia betul kepada Allah Ta'ala, kan ayat Quran tadi kita baca, surah Fussilat 77 bukan. Jap. Surah Fatir 28. Fatir 28 kan Allah katakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya takutkan Allah di kalangan hamba-Nya para ulama. Kalaulah iblis ni alim, dia tak akan buat macam tu. Tapi dia jahil. Sebab tu dia langgar perintah Tuhan. Kalau dia alim, dia tak akan langgar. So Allah sebut dalam Quran, hanya yang takut Allah di kalangan hamba-Nya para ulama. Nabi SAW tak pernah dakwa dia paling alim, tapi Nabi pernah kata dia paling takut Allah. Dalam hadis yang dia tolak perbuatan 3 orang. Seorang nak puasa tak nak buka, nak tidur tak nak, tak solat tak nak tidur, tak nak kahwin dengan perempuan. Kan Nabi kata, adapun demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum ilallah. Aku ni orang paling takut, paling takwa di kalangan kamu kepada Allah. Mana tak ada siapa lebih takut Allah banding aku. Tak ada siapa lebih takwa kepada Allah Ta'ala banding aku. Jadi Nabi pernah dakwa sebagai paling takut kepada Allah. Tapi dalam kalau kita relate pada ayat 28 Fatir tadi, Nabi orang paling apa? Alim lah. Sebab dia paling takut. Paling takut pada Allah, paling alim pada Allah. Tapi bila ada orang manusia ni, memang saya perhatikan memang ada. Dia pergi bagi alasan. Dia kata iblis ni, dia makrifat dia tinggi. Dia hanya sujud pada Allah. Sebab tu dia tak sujud pada Adam. Kalau dia alim, dia tak buat macam tu. Sedangkan dalam Quran Karim, Allah Ta'ala sebut dah, aba wastakbara. Allah kata dia enggan dan dia sombong. Bukan dia alim. Yang peliknya orang masih dia kata alim. Maka ada orang kata, iblis lagi alim tentang Quran. Pun masalah juga. Ini realiti. Yang bila dikatakan sering memberikan alasan kan, dia katakan taksub kepada iblis yang memberikan keuzuran, sentiasa dia kata iblis tak salah. Iblis tak salah. Bahkan iblis langgar perintah pun tak salah. Ini realiti yang kita ada bertentangan. Sebab kita dan Islam, kita dikira makin mulia di sisi Allah Ta'ala bila makin kita takwa, makin kita takut. Bukan makin kita menentang, kita dicari alasan untuk kata tak salah. Baik. Seterusnya bantahan Abu Bakar Ibn Arabi. Ibn Arabi, bukannya Ibn Arabi Mahyuddin Ibn Arabi, Abu Bakar Ibn Arabi membantah tanggapan ahli sufi yang tentang kebolehan mereka bertemu dengan Nabi secara jaga setelah baginda SAW wafat. Maksud Ibn Arabi, segolongan al-Sufi mendakwa Tuhan mengemukakan contoh dalam tidur kerana berlaku ukiran pada ilmu Lauh Mahfuz tanpa penyingkapan yang nyata. Mereka berdalil pada hadis yang tiada asas sama sekali. Manusia itu tidur. Apabila mereka meninggal, baru mereka jaga. Okay. Manusia ni tidur. Ni sekarang kita tengah tidur. Bila kita mati, baru kita jaga. Okay. Jadi dikata maksud dia bila kita mati dalam keadaan alam roh tadi, barulah kita benar-benar jaga. Jadi maksud dia kat sekarang ni tengah mimpi, tengah tidur lah ni. So kalau jumpa Nabi sekarang ni tengah tidur lah. Dia kata ni tengah tidur. Awak saya dia tengah tidur. Jadi kalau jumpa Nabi depan-depan, sama dengan sabda Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa tidur jumpa aku dalam tidur,
dalam mimpi memang jumpa aku. So dia kata macam itulah. Itu dia punya twist. Dia pusing balik. Okay? Ketika itu zahirlah berbagai hakikat yang dijelaskan kepada mereka dalam bentuk contoh-contoh. Ini semua adalah bentuk falsafah dan pemalingan daripada kebenaran. Bahkan orang-orang Islam sebenarnya berada dalam berbagai hakikat yang nyata dan perkara-perkara yang diibaratkan dengan ungkapan-ungkapan yang jelas. Kita tahu bahawa maksud tadi tak ada sebarang kekeliruan. Memang maksud lihat Nabi depan-depan ni tak diterima oleh sesiapa pun. Bahkan memang Nabi sebut dengan para sahabat, mati dalam mimpi jumpa tak ada masalah. Jaga-jaga jumpa tu bukan. Bukan. Baik. Bantahan terhadap kebolehan melihat para malaikat dan roh-roh para anbiya. Ramai di kalangan yang bantah. Tanggapan berkenaan di atas. Antara bantahan dia adalah Ibn Jauzi punya bantahan. Ibn Jauzi mengkritik hebat tanggapan ahli sufi yang mendakwa mereka dapat menyaksikan para malaikat dan juga roh para nabi di samping mendengar sesuatu dan mengambil berbagai faedah daripada mereka, daripada malaikat juga para roh nabi dalam keadaan jaga. Bagi beliau, keyakinan seumpama itu muncul disebabkan oleh kurang kefahaman tentang sunnah Islam, asar dan keterlaluan dalam memberikan tumpuan kepada apa yang dipandang sebagai baik oleh ahli sufi. Nampak benda baik, dia anggap okeylah tu. Kan benda baik kan, kerana diajarkan tu benda baik. Doa ke ataupun apa maklumat malaikat bagi tahu ke. Berhubung dengan dakwaan mereka dapat melihat para malaikat dan roh para anbiya dan juga berbicara dengan mereka. Ia boleh berlaku kepada orang kafir dan juga orang beriman. Penglihatan yang berlaku pada orang kafir adalah satu bentuk hukuman, hujah dan bala dan juga fitnah. Manakala penglihatan berlaku pada orang yang beriman adalah bentuk kemuliaan. Kalau kita kata menjelmanya para malaikat, bukan diorang nampak sendiri. Ini satu benda yang kena faham. Bila kita kata nampak sendiri tu, dia seorang nampak, lain tak nampak, ini yang kita bincangkan. Adapun ketika mana malaikat Jibril AS datang menjelma depan para sahabat dalam bentuk rupa seorang lelaki mengajarkan Islam, iman dan ihsan, semua orang nampak. Bukan seorang nampak, semua nampak. Contoh kalau dia kata benda ni berlaku yang samalah. Kalau dia kata malaikat turun dalam perang Badar, kan para sahabat nampak ada orang datang tolong dalam peperangan. So benda-benda berkenaan semua nampak, tak ada masalah. Yang kita bincangkan ni orang yang kasyaf ni, dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Itu yang kena ingat balik. Dia nampak, orang yang tak nampak. Manakala penglihatan yang berlaku kepada orang beriman adalah satu bentuk kemuliaan. Jika kebolehan melihat malaikat menurut mereka disebabkan oleh kesucian hati, sudah tentu para malaikat itu menumpukan kepada hati tersebut, dan sudah tentu pula juga pandangan mereka akan tertumpu kepada hati yang bersih. Mereka tidak akan melihat kepada hati yang berkarat yang diselubungi oleh berbagai tutupan. Kalau betul lah macam Nabi SAW pernah sebut bila Hanzalah, sahabat Nabi SAW kan dia kata nafaqah Hanzalah kan, dia kata kalau iman dia kan kejap jumpa naik, kejap turun. Dan dia kata dia rasa macam munafik. So bila Abu Bakar bawa dia jumpa Nabi kata kalau dia berterusan iman dia tak turun-turun, malaikat datang salam dia di tepi jalan, dan di tengah katil pun malaikat datang salam dia. Tapi Nabi kata sa'atan sa'ata, sekali macam ni, sekali macam ni. Maksud dia Nabi kata macam ni, kadang naik kadang turun lah. Iman kita naik dan turun. Lepas tu kita kena tingkatkan iman kita dengan amal soleh. Bukan lepas buat amal macam ni lah, tak lama Ramadan kan, all out Ramadan, lepas Ramadan dia macam ni balik. Itu bukan cara dia. Baik. Okay, bantahan Ibnu Aqil yang dia kata Ibnu Aqil juga mencela ahli sufi yang dia kata terlalu bergantung kepada apa yang mereka lihat dalam mimpi sehingga tahap merosakkan amalan mereka sendiri. Okey, betul lah. Okey. Beliau menjelaskan tidak ada sesuatu yang paling memudaratkan syariat Islam selain daripada ahli-ahli kalam dan ahli sufi. Ahli kalam merosakkan akal dengan berbagai-bagai kekeliruan, manakala ahli sufi merosakkan berbagai-bagai amalan. Mana ahli kalam pemikiran, ahli sufi dengan amalan. Dan musnahkan undang-undang segala agama. Beliau memberitahu yang beliau sendiri telah mencuba kedua jalan. Ibnu Aqil kata dua jalan dia telah cuba kedua jalan tersebut dan mendapati yang paling tinggi boleh capai oleh golongan ahli kalam tak lebih daripada syak dan keraguan belaka. Manakala yang paling tinggi boleh capai oleh seorang ahli sufi tak lebih daripada syatahat. Syatahat ni macam rasa-rasa macam khayalan, macam kekejap, rasa macam masuk alam lain kekejap. Ahli kalam bagi beliau lebih baik sedikit daripada ahli sufi, kata Ibnu Aqil. Baik,
F. Bantahan terhadap ilmu laduni, lintasan hati dan lintasan fikiran. Okay, kesemua yang disebutkan di atas mempunyai hubungan dengan ilham. Okey. Dia kata sini bantahan Ibn Jauzi. Bagi Ibn Jauzi memperakui tentang kewujudan ilmu ilham. Beliau memperakui bagi Ibn Jauzi beliau memperakui tentang kewujudan ilham. Ilham ni ada. Tak balik pada asal ilham ni semua apa benda kita buatlah. Kan orang kata fa'alhamaha fujuraha. Allah Ta'ala berikan jiwa kita ni ilham. Kan memang jiwa kita ni dipandu oleh Allah Ta'ala dengan suasana, dengan perasaan, bahkan dengan kadang-kadang lontaran ke dalam hati kita. Memanglah ada ilham. Tapi masalah sekarang ni, kalau orang tu kata ilham dari Allah sahaja, ni masalah ni. Namun dia bukan ilmu yang boleh berdiri dengan sendiri, dia kata. Ataupun juga disebut oleh Sufi sebagai ilmu batin yang hanya dikhususkan untuk mereka saja. Kami je ada, orang yang tak ada. Sebaliknya Ibn Jauzi, bagi Ibn Jauzi, ia merupakan hasil daripada ilmu syarak dan taqwa. Ilham ni macam kita nak tahu jawapan halal atau haram, kita nak tahu berkenaan dengan hukum. Memang benda tadi, ilham tadi boleh datang kepada kita dengan apa, dengan cara pemerhatian dalil, kan, melihat dunia ni dengan betul. Kita akan dapat ilham. Macam tuan-tuan buat tengok kapal terbang tu, ilham dari apa? Burung lah. Dan zaman kita sekarang zaman di mana apa, dunia kita kecil. Allah Ta'ala kan berikan ilham pada manusia ni dengan lontaran pada sekeliling kita. Macam kisah dua anak Adam yang berbunuhan. Kan lepas dia bunuh saudara dia tak tahu nak buat apa dengan mayat. Kan dia pikul mayat tu kulu kilir. Sampai Allah Ta'ala utus pada seekor gagak. Untuk dia lihat gagak tadi, korek di tanah, tanam bangkai seekor lagi. Dekat situ yang dia baru sedar. Ini ilham, dengan melihat dunia ni kita dapat ilham lah. So logik dia, kita kata dengan macam tu, dengan dalil, dengan ilmu syarak, memang kita dapat ilham. Okey. Kerana kalau tidaklah kerana ilmu syarak, sudah tentu seseorang tidak akan dapat mengetahui apa yang masuk ke dalam dirinya adakah dari ilham atau dari waswas syaitan. Maka kita tak ada ilmu syarak, kita boleh faham ini was-was ataupun ini daripada perintah Tuhan. Kalau kita ada ilmu. Apalagi menurut beliau jika orang yang diberikan ilham itu melibatkan ilham yang menjangkahi ilmu pengetahuan, beramal dengannya, ia adalah tak harus sama sekali. Kalau dia kata bertentangan kan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan syarak, lagi sepatutnya dia kena elakkan ilham tadi. Ilham tadi bukan semuanya tegak dengan stand alone. Dia masih lagi perlu diukur. Bagi beliau, ilmu ilham yang campak ke dalam hati tidak mampu berdiri sendiri, sehinggalah membuatkannya tidak lagi memerlukan kepada ilmu nakli. Tak perlu pada Quran, sunnah tak ada. Sebagaimana ilmu nakli tidak mencukupi jika tidak digabungkan sekali dengan ilmu-ilmu syarak yang lain. Okey, ketika membantah Abu Yazid Al-Bustami, kata dakwaan Abu Yazid Al-Bustami yang beliau memperolehi ilmu melalui ilham secara langsung daripada Allah, Ibn Jauzi mendakwa dakwaan tersebut berpunca daripada kekurangan ilmu. Kerana bagi beliau, jika Abu Yazid seorang yang alim, sudah tentu beliau akan mengetahui memperoleh ilmu, memperoleh ilham terhadap sesuatu perkara sama sekali tidak akan bertentangan dengan ilmu yang dapat memenuhi kesemuan ilmu. Maksudnya kalau dia betul dia ada ilmu, dia berpengetahuan, dia tak jahil, pasti dia tahu ilham yang dia ada tadi salah lah. Macam mana dia boleh tinggalkan nakli ataupun hukum apa yang Allah turunkan, tapi dia tumpu kepada apa yang diilham dia saja. Kehendak Allah SWT untuk memberi ilham kepada seorang itu sendiri bukanlah sesuatu yang ditolak. Okay? Berhubung dengan kenyataan Abu Yazid Al-Bustami yang menyatakan mereka mengambil ilmu mereka daripada orang yang mati. Okay? Yang mengambilnya daripada orang yang mati. Kan kita kan bila kita belajar hadis, kita ambil daripada Imam Bukhari. Hidup mati. Imam Bukhari ambil guru dia. Hidup mati. Dia ejek. Abu Yazid Al-Bustami dia ejek. Mereka ambil ilmu mereka daripada orang mati, yang ambil ilmu mereka daripada orang yang mati. So dia sekarang tak nak ilmu orang mati. Dia nak ilmu daripada Al-Hayyul Qayyum. Direct kononnya. Ini masalah dia. Okay, paling sesuai untuk dikatakan pada orang yang mengeluarkan ucapan demikian adalah dia sendiri pun tak tahu apa yang diucapkan. Dia pun tak faham apa yang diucapkan. Jika tidak, dia akan membawa jika tidak ia membawa makna mempertikaikan syariat. But in the end, syariat yang awak belajar sekarang ni, solat awak pun belajar dari mana? Dapat dari mana kan? Hatta Quran kita pun kita akan kata dapat dari orang mati,
Daripada orang mati, daripada orang mati. Last malaikat, malaikat hidup. Allah Ta'ala hidup. Lain, semua mati. Jadi dia seolah macam in the end, dia pertikaikan syariat. Semua sekali dia tolak. Okay. Batahan Ibn Aqil. Ibn Aqil menganggap bahawa tanggapan orang sufi terhadap ilham dan dzauq perasaan rohani termasuk dalam perkara yang campakkan daripada syaitan dan waswas mereka. Bagi beliau, bagi Ibn Aqil, sesiapa yang menyatakan hatiku memberitahu kepadaku daripada Tuhanku. Sesungguhnya orang ni, kata orang macam ni, kata Ibn Aqil, dia telah menegaskan ketidakperluannya kepada Rasulullah. Dia kata hatiku memberitahu kepadaku dari Tuhanku. So Rasulullah buat apa? Apa perlu ya Rasulullah SAW ada? Dan siapa yang menegaskan demikian, maka dia telah kufur. Siapa anggap diri nyatakan demikian, dia telah kufur. Okey, kalimat tersebut bagi beliau adalah satu percubaan untuk merosakkan syariat yang dilakukan oleh golongan zindik. Zindik ni istilah yang digunakan bagi orang yang buat benda kufur tapi tak mengkafir. Dan Islam kita agak berhati-hati. Kita tak mengkafirkan orang. Tapi bila dah orang tu buat benda kufur, cakap benda kufur tapi tak mengkafir. So istilah paling layak untuk dia adalah zindik. Ni istilah para ulama gunakan. Nak kata kafir, kita kena jumpa dia dulu, cakap dengan dia. Nak kata dia munafik pun sama juga. Tak tahu apa dalam hati dia. So istilah dia zindik. Orang macam ni dia kata zindik. Dan orang-orang yang cuba merendahkan dalil nakli, cuba nak buang dalil nakli, dia kata ilham tu datang kat dia. Sesiapa yang berani membuat jaminan, orang yang menyatakan hatiku memberitahu kepadaku dari Tuhanku, yang tak datang, yang ia tak datang dari syaitan. Okay? Siapa boleh jamin? Itu bukan datang dari syaitan. Okay? Beliau berhujah dengan firman Allah Ta'ala, kata Ibn Aqil kata, dalam surah Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina, dan syaitan-syaitan, la yuhuna ila awliyaihim. Pasti memberikan wahyu, ilham, kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk menjidal kamu, untuk debat kamu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu taati mereka, kamu telah syirik. Tak ada diikut kata-kata mereka. Fenomena ini berlaku kerana terlibat meninggalkan dalil yang maksum dan bergantung kepada apa yang dicampakkan dalam hati. So kita tahu bahawa apa hati kita, ulang balik hati kita ni bukan sentiasa bersih. Kalau bersih sekalipun, kita jangan perasan bahawa tak ada qarin yang membisik kepada dia keburukan. So ini realiti, kita akan boleh buat. Sebab tu kita diajarkan, bila datang kepada kebisikan syaitan bisik kan pada kita disuruh fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kena kita sentiasa balik kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan. Nabi yang tidak ada sebarang bisikan syaitan pun Nabi sentiasa isti'adzah. Disuruh Allah Ta'ala untuk isti'adzah. So isti'adzah, jadi dia jaga sikit bab ni. Memang dalam tajuk ni banyak orang sangka hati dah bersih, dia tenang, syaitan tak datang. Ini JK Masjid pun gaduh, rebut jawatan dalam masjid jangan silap faham. Baik. Mereka menamakan apa yang campak, mereka menamakan apa yang campak ke dalam hati mereka sebagai khawatir. Lintasan. Ibn Jauzi membantah pegangan ahli sufi terhadap lintasan fikiran, lintasan hati dan juga was-was. Beliau mengemukakan riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah ditanya tentang lintasan hati dan was-was. Imam Ahmad menjawab, ia tak pernah diperkatakan oleh para sahabat maupun tabi'in. Para sahabat dan tabi'in tak pernah ada lintasan hati. Saya ulang balik kan, Umar, seorang manusia yang dia cakap Quran turun dengan teguran beliau, dengan apa yang beliau cakap. Tapi beliau tak pernah pun gunakan itu untuk hujah. Bila nak berkeluarkan pendapat, tak ada kata macam bila orang jawab je, engkau tak tahu aku siapa? Tak ada. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah sekali. Umar ketika pernah dia cuba untuk bataskan mahar kahwin. Perkahwinan, kalau mahar tinggi orang tak boleh kahwin. So Umar cuba nak bataskan. Seorang perempuan datang jumpa Umar, dia hujah pakai ayat Quran, ayat surah Al-Imran. Bukan Al-Imran, An-Nisa. Perempuan tu datang baca Quran pada Umar. An-Nisa 20. An-Nisa 20. So bila perempuan tu kan, Umar nak bataskan apa mahar, perempuan tu baca ayat tu. Kan, engkau telah berikan isteri kamu nak tukar isteri lain, kedudukan isteri lain. Dan kamu telah berikan seorang isteri tadi kintor,
harta yang berpukar-pukar daripada emas atau perak. Kan? Jadi Umar, perempuan tu kata, Allah turunkan Quran, kata Kintor, kau beri isteri kau sekian banyak harta. Engkau Umar nak bataskan. Tahu Umar kata apa? Betul perempuan, salah Umar. Umar tak ada kata macam, kau siapa? Kau tak tahu aku siapa? Oh, tak ada. Kita jangan kan? Aku tak tahu saya siapa. Saya belajar kat Batu Salam, okey? Ada orang macam tu. Dia tempat kita belajar tak sucikan kita tau. Kawan kita siapa tak suci kita. Kita anak murid siapa pun tak suci kita. Kita anak siapa pun tak suci kita. Para sahabat tak pernah ada lintasan hati macam tu. Kita rasa lintasan semua betul. Tak ada pun orang fikir macam tu. Selamba je dengan tabi'in yang kemudian datang soal balik tanya. Dan orang pula tak ada balas balik macam, kau tahu siapa? Aku ni, syaitan lari tak muka aku. Tak ada pun. Tu ulang balik keturunan Nabi pun tak ada. Para sahabat tak pernah faham macam tu. Keturunan Nabi yang betul pun tak faham macam tu. Sebenarnya pengikut je. Kalau orang ramai mempunyai kefahaman yang betul, tak ada ketaksuban kan. Kalau kita jumpa keturunan Nabi, kita kesian tengok dia merempat sebab kita bantu keluarga dia, bagi dia hidup dengan senang. Okey, tak ada hal. Itu benda yang Nabi suruh kita buat. Adapun untuk masalah benar atau tidak, dia tak bergantung dengan mereka keturunan Nabi atau tidak. Itu bukan ukuran sebenar. Tapi ala kuliah tu yang kita jaga sikit sini ya. Dia kata, okey, dia kata Ibn Jauzi juga menukilkan bantahan yang dibuat oleh Abu Zur'ah terhadap Haris al-Muhasibi ketika beliau ketika ditanya tentang beliau. Abu Zur'ah memberi peringatan agar tidak terpengaruh dengan lintasan hati, lintasan fikiran dan was-was yang diperkatakan oleh Haris al-Muhasibi. Dalam riwayat dikata riayah li huku kilah, riayah li huku kilah. Okay, karya dia beliau berkata, bagi beliau karya Haris adalah satu karya yang bid'ah dan sesat. Okay. Sebaliknya beliau menganjurkan orang Islam agar supaya berpegang teguh dengan asar. Mana asar ni apa benda yang kita temui daripada para sahabat, tabi'in, daripada Nabi sendiri. Okay. Kerana ia sudah memadai untuk keperluan hidup mereka berbanding dengan riwayat-riwayat dengan karya-karya ahli sufi itu. Beliau diberitahu tentang karya-karya tersebut mengandungi banyak pengajaran. Abu Zur'ah menjelaskan orang yang tidak mengambil pengajaran dari kitab Allah tentu tak akan mampu mengambil pengajaran dari karya-karya tersebut. Mana barang siapa Quran tak cukup untuk dia, kan, yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai hudal lil muttaqin, macam dia boleh ambil pengajaran daripada yang lain. Memang banyak orang kadang-kadang terpengaruh dengan apa, dengan faham-faham pelik ni. Kadang separuh tu ada separuh tu sanggup untuk ambil daripada falsafah Hindu, falsafah Buddha dan sebagainya untuk penyucian jiwa, kerohanian, bahkan meditasi. Meditasi dengan cara-cara bukan Islam. Pelik. Kan Quran tak cukup. Kalau Siti Kasim tu bukan apa? Bible tu dia quote. Saya perhatikan banyak benda tau. Bible dia quote apa benda Bible. Kita quote Quran kalau Rasulullah kan. Dia quote Bible untuk keadilan dan sebagainya. Sesat. Baik. Okay, dia kata okay, bagi beliau imam-imam sunnah yang terkenal seperti Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan lain tak pernah menghasilkan karya berkaitan lintasan fikiran, lintasan hati dan juga was-was. Bagi beliau juga ahli as-sufi merupakan kelompok yang menyalahi ahli ilmu. Kadang-kala mereka membawa hujah daripada Haris al-Muhasibi dan kadang mereka daripada Abdurrahim Ad-Dabli, Hatim Al-Asami dan juga Syakik Al-Balakhi. Bagi beliau orang ramai terlalu cepat terjebak dalam lembah amalan bid'ah. Memang bagi dalam cerita dia lihat pasal tajuk was-was hati tadi yang kadang dibahaskan mendalam sangat. Kadang macam saya tengok ini wallahu alam, kalau sesiapa ada kawan-kawan tengok yang belajar psikologi barat, ambil pengajian BA saja pun, master ke sebagainya, kadang-kadang benda tu mengganggu jiwa mereka. Banyak persentage kita jumpa jadi sakit jiwa sebab sibuk dengan lintasan hati kan. Dia lupa berkenaan masalah lintasan hati kita ialah daripada Allah Ta'ala ada, daripada malaikat ada, daripada syaitan pun ada. Kesibukan harian kita macam mimpi kita lah. Dia tak patut dijadikan sebagai panduan hidup. Dan macam orang asyik jumpa orang je dia rasa orang macam jahat, orang macam baik. Benda ni bukan pegangan kita. Lintasan akan datang. Hatta lintasan yang datang tadi tu bukan kita kawal. Sebab tu para sahabat Nabi SAW bila Allah Ta'ala kata, Allah turunkan ayat ketiga akhir surah Al-Baqarah.
lillahi ma fis samawati ma fil ard, milik Allah apa di langit dan juga di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan pada dalam hati kamu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan dia, yuhasibkum bihi, Allah Taala hisab kamu dengan semua sekali. Fa yaghfiru liman yasha, Allah Taala ampunkan siapa dia nak, wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala azab siapa nak, dia ampun siapa dia nak. Allah Taala kat atas satu amat berkuasa. Para sahabat datang melutut. Sebab apa? Allah Taala nak hitung apa lintasan hati mereka. So diorang kata kami tak mampu. Kami tidak mampu. Okay? Baik. Ibn Jauzi juga menukilkan bantahan sekejap. Okey. Menukilkan bantahan dia kata okey. Seorang tokoh ahli sufi bernama Abu Ja'far menjelaskan sesiapa yang tidak menimbang segala perkataan, perbuatan dan hal ehwal yang dialaminya dengan kitab dan sunnah, dan juga tidak memeriksa lintasan yang berlaku pada dirinya, dia tidak layak dimasukkan ke dalam ahli sufi yang sebenar. Itu dia kata lah, pasal balik pada asal ukuran dia adalah Quran juga sunnah. Kalau ada Quran sunnah tak ada masalah dan tak ada masalah lah. Yang terus fikirkan dalam tersebut. Okey. Bantahan Syekh Umar An-Nasafi. Syekh Umar An-Nasafi adalah salah seorang ulama kalam pada kurun ke-6 menolak ilham. Dia kata bagi beliau punca ilmu kepada manusia ada tiga je. Kita manusia ada ilmu tiga je perkara, iaitu pertama panca indera yang kita lihat yang sihat ni, mata kita, pendengaran kita, sixth sense kita, apa yang kita ada tu. 5 ke 6 ke 6 oh 6 tambahan 6 kasyaf. okey 5. Kedua, berita benar. okey, yang benar. Dan ketiga akal yang sihat. Ilham bukan punca kepada pengetahuan menurut ahli hak. Dia ilham tu bukan. Dia sama ada awak dapat tengok, dengar, lihat betul berita yang benar ataupun akal yang sihat. Akal dengan berfikir lah. Tapi ilham yang tiba-tiba datang tadi bukan macam tu. Baik. Bantahan atas zauq atau rasa. Antara ulama yang bantah tentang zauq adalah bantahan Ibn Jauzi. Menurut Ibn Jauzi, oleh kerana ahli sufi terbagi pada dua golongan, iaitu golongan yang malas menuntut ilmu dengan golongan yang menyangka ilmu adalah sesuatu yang dicampak ke dalam hati. Dia dua. Satu yang malas belajar. Datang kelas tak nak, apa tak nak. Jangan terasa okay, baik. Maksud dia yang malas belajar. Dia malas. Dia betul lah, kalau kita datang belajar kena dengar macam ni, kena berdengar berjam-jam. Nak tahu benda tu betul ke salah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kita memang nak tahu, kena qala Allah, qala Rasulullah, kena belajar bahasa Arab lagi. Benda-benda tersebut beban, tahu, load. Walaupun sebenarnya ini terbaik. Kalau siapa yang rasa dari dah pencen dan sebagainya, tak ada kerja, jangan berhenti belajar. Kebanyakan orang bila berhenti belajar, dia mula start nyanyuk. Sebab lah kita punya sel otak kita, kan dia yang sel otak berhubung tu. Okay. Sel otak kita ni dia macam muscle kita. Bila kita sentiasa macam kita jumpa orang tiap-tiap hari kan, kerap jumpa dia, kita ingat nama dia. Lama kita tak jumpa dia, sebab dia sel yang ada muka dia tu dah tak pakai. Menjelang berapa tahun, berapa sen sekian dia akan hilang, tahu tak? Kita jumpa dia balik macam macam tengok tapi kat mana? Perasan tak? Okey. Maksud dia macam ni, dia macam muscle kita. Bila kita pakai dia akan ada. Bila kita tak pakai dia akan hilang lah. Kita ada kawan Ustaz Rizwan Jendra tu, dia kena bedah lutut. Paha dia besar ni. Asalnya. Dia tinggi kan. Lepas tu hari dia dalam 3 bulan tak pakai kaki dia, lutut, doktor kata jangan stres sikit pun, dia pakai tangan kan. Ketika bergerak, paha dia besar ni, jadi besar ni. Bayangkan otak anda bila tak pakai jadi apa? Itu realiti sebenar. Dia belajar ni bagus. Pening belajar tu bagus. Kan? Pening tengok bola tak menang tu. Gila. Apa benda lah. Orang tu menang ke kalah bukan dapat awak pun. Happy sengih seorang. Kenapa? Brazil Argentina menang. Awak dapat apa? Tak dapat apa pun, relax lah. Pelik tu. Marahlah, apalah. Baik. So, jadi memang dikata ahli sufi ni dua. Satu yang malas menuntut ilmu, okay, dengan golongan yang menyangka, dan dengan satu lagi golongan yang menyangka ilmu adalah sesuatu yang campak dalam hati. Okay, dan mereka menamakan sebagai ilmu batin, dan mereka menegah daripada belajar ilmu zahir.
Tak nak belajar. Bahkan dia tak bagi orang belajar. Biasa tuan belajar dia syariat, kulit je. Kita nak dalam isi kan. Masalah durian, awak nak isi. Tapi orang tak ada kulit dia, awak nak makan je mana? Keluar-keluar durian gitu tanpa kulit. Mana boleh besar? Mana boleh elok? Dan hari pertama je lalat dah hinggap. Dan kedua dah benda sikit hinggap. Memang kena ada dua sekali. Walaupun asalnya Islam tak ada macam tu. Islam ni semua zahir dan batinnya adalah sama. Tak ada Islam zahir, Islam batin. Tapi golongan ni dipecahkan dua. Susunan tadi. Kes asal dia malah belajar je. Malah belajar dan sangkakan ilmu tu tanpa belajar. Kita duduk diam-diam, datang kelas kan. Tak belajar lah. Tak belajar langsung. Duduk diam, zikir banyak nanti satu hari atap rumah terbuka, cahaya datang di langit, awak pandai. Ni realiti sebenarnya tu. Zaman masih sekolah lu terbayang macam tu. Tapi kita orang pergi sekolah lah. Ni pergi sekolah ni, kat rumah pergi sekolah. Tapi waktu duduk kat sekolah tu, macam tu rasa. Pasal orang duk cerita kata tentang ilmu, tak belajar jadi pandai. Kita pula macam, boleh ke? Boleh lah, tak belajar pun pandai. Bahkan ada kawan-kawan saya, ustaz dia datang mengajar. Dia orang belajar dekat pondok-pondok di Kelantan. Dia pun balik cerita yang sama. Tok guru ni meninggal, anak dia tak pandai, tak belajar, tiba-tiba satu hari pandai. Kita macam, untungnya. Kan? Kita duk hafalkan huwa huma hum, tak apa pandai. Kan? Belajar kan? Huwa huma hum, ya huma hunna. InsyaAllah nanti dekat bersalam akan bergema balik bunyi tersebut. InsyaAllah. Okay? Akan berbunyi semula. Huwa huma hum. Nanti kita bagi tahu bila. Baik. Saya dikata dekat sini Ibn Jauzi membantah sikap ahli sufi yang mengutamakan zauq, rasa mereka mengatasi ilmu syarak. Zauq, rasa lah. Something, rasa. Dia bukan tunggu ditanya, masa dia tanya hati dia. Dia tanya buat apa, tanya hati. Rasa dia. Kalau rasa tu ada, sekian. Bahkan kalau rasa tu melampau pun, jangan tanya syariat. Yang tanya syarak. Yang kinari tadi lah. Zikir nari lompat-lompat kan. Beliau menyatakan termasuk dalam erti kata menentang Allah Azza wa Jalla ialah melarikan diri daripada jalan Allah dan jalan ilmu yang paling jelas, kerana ia merupakan dalil menunjukkan kepada Allah dan penjelasan kepada hukum, hakam dan segala syariatnya, malah memperjelaskan kepada apa yang disukai oleh Allah Ta'ala dan apa yang dibenci. Sebab kita akan lari bila kita tinggalkan ilmu syarak, kita ilmu rasa saja. So in the end kita tahu apa yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala benci. So kita macam mana kita dekat diri pada Allah Ta'ala? Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah kan disebutkan, laulal fuqaha, kalau bukan orang yang faqih agama, faham agama, auliyaullah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaisa lillahi wali, Allah tak ada wali. Beliau kata macam, kenapa Imam Syafi'i cakap macam ni? Dan walaupun banyak ulama-ulama Syafi'iyah ujung pergi jadi ahli sufi, tapi Imam Syafi'i dah cakap kata-kata tadi. Sebab zaman dia duduk di Iraq, dahulu dia kumpulan ni tinggalkan ajaran agama, tinggalkan belajar Quran, belajar sunnah, sibuk dengan rasa. Zikir-zikir tunggu rasa, zikir-zikir tunggu rasa. Memang kaedah biasa kalau dia kata tentang ikut tarekat sebagainya, guru akan bagi satu set zikir 700,000, 70,000, 700,000 sebagainya. Lepas tu tok guru tu akan tunggu kita bagi tahu pada dia apa kita rasa atau kita mimpi. So kalau dia dapat, kita cerita pada dia, dia pun kata okey, dia bagi pula set baru. Nak makan baru, makan baru pula. Amal pula. Lepas amal lepas, kalau ada mimpi, ada rasa, bagi tahu. Tok guru akan nilai balik. Okey, bagi pula set ketiga. Itu cara mereka. Peningkatan kerohanian dengan cara tersebut. Kita kerohanian kita dengan apa? Dengan kita ditegur, dibetulkan, kita berkawan dengan orang kata kita salah ni. Kan kita baca hadis Nabi bertentangan dengan perangai kita. So kita betulkan kat situ. Tak perlukan kepada masalah kena zikir banyak ni, sekian banyak ni. Itu atas dasar cara pelatihan dia panggil. Training. Okay? Baik. Pasal dikira sekali kita tinggalkan apa Allah Ta'ala perintahkan. So macam mana awak nak tahu benda Allah Ta'ala perintah untuk awak buat? Dan mana Allah Ta'ala larang untuk awak tinggalkan? Memang awak sibuk buat benda, Allah murka tapi awak rasa awak betul. Dan sedangkan awak makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dekat diri Allah Ta'ala dengan benda Allah Ta'ala perintahkan. So, tanpa ilmu awak tak boleh buat. Awak tak akan boleh buat untuk perkara berkenaan. Okay? Ini bererti menegah daripada menuntut ilmu syarak. Menuntut satu ilmu. Okay? Ini bererti menegah daripada menuntut ilmu
satu bentuk permusuhan terhadap Allah dan juga syariatnya. Mana kalau kita cuba halang orang belajar ilmu syariat, maksudnya kita menentang Allah. Jalan Allah kat situ. Malangnya orang yang menegahnya tidak menyedari apa yang mereka lakukan itu. Yang mereka buat tu mereka tak sedar. Apa yang lebih menakjubkan ialah ahli sufi berusaha memperkukuhkan zauq mereka dengan hujah zauq syar'i. Rasa yang syar'i. Rasa tapi syar'i. Dia tengah sufi, asal rasa ni sufi. Tapi dia kata rasa tapi ni syar'i, ikut syarak. Yang diperolehi oleh seorang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan apabila hati merasai kemanisan iman, menerusi keikhlasan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang lebih disukai ketika itu selain daripadanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan segala keburukan dan kekejian daripada orang yang merasai kemanisan iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahu perkara tersebut dalam kitabnya dalam surah Yusuf ayat 24. Allah Ta'ala nyatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Sebenarnya dia, iaitu wanita isteri menteri tersebut, telah berkeinginan kepada Yusuf. Tapi Yusuf pun kalaulah bukan dia lihat bukti Tuhan dia pun berkeinginan juga. Tapi kat sini kata tak. Kan? Pasal dia sebenarnya dalil dia adalah sebelum ini ayat ni dia kata apa? Qala ma'adallah. Yusuf dah kata awal lagi ma'adallah, minta lindung dengan Allah. Ini kan dia tak ada keinginan daripada awal lagi. Ini pembersihan betul Kalau tidak nanti ada orang kata macam ketika ni cerita-cerita tak sahih lah. Kononnya Yusuf dah hampir nak buat hubungan haram tu, nampak muka bapak dia. Depan muka dia boleh lari. Itu bukan. Yang betulnya adalah awal-awal lagi dia tak ada perasaan tadi kalau bukan dia melihat bukti Tuhannya. Kadzalika, demikian. Allah tanjakan hati dia tak ada keinginan pun, linasrifa anhu su awal fahsya, untuk kami alihkan daripada dia keburukan dan juga perkara keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebenarnya dia Yusuf ni di kalangan hamba-hamba kami yang dibersihkan dari dosa-dosa. Dibersihkan daripada dosa-dosa. Keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan kemanisan iman dan kelazatannya. Orang yang mana iman meresap masuk ke dalam hatinya dan merasai kemanisan iman itu, dan juga kelazatan keikhlasan. Kesemua itu akan memantulkan kesannya kepada perasaan hati dan perasaan rohani orang itu. Ketika perasaan takut dan harap akan menjadi dua sayap yang mengiringi hidup orang tersebut. Firman Allah Ta'ala dan Quran dalam surah Al-Isra' 57. Allah Ta'ala nyatakan tentang para anbiya. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita sebelum daripada ayat berkenaan. Sebelum 7 tu Allah Ta'ala nyatakan ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka itulah yang berdoa dan juga berharap kepada Tuhan mereka wasilah, mana laluan, jalan, mana ibadat, mana ayyuhum aqrabu, siapakah antara mereka lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka harapkan akan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takutkan akan azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sungguh azab Tuhanmu hai Muhammad adalah amat-amat ditakuti. Rasulullah SAW memberitahu tentang perkara-perkara yang menyebabkan seorang dapat merasai kemanisan iman, menerusi sabda baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Sahih Muslim ayat 49, nombor 49 nombor 49. Abbas bin Abdul Muttalib riwayatkan sabda Nabi SAW, zaka ta'mal iman, merasai kemanisan iman, man radiya billahi rabba, bersiapa redha dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadir Rasulah, dengan Muhammad sebagai utusan. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW memberitahu iman mempunyai rasa, dan hatilah yang merasai iman itu sebagaimana mulut merasai makanan dan juga minuman. Hadis di atas menjelaskan pencapaian hakikat iman dan akan menyebabkan seorang Islam merasai kemanisan iman itu dalam hati. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan dalam Sahih Bukhari nombor 15, salasun, 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, bersiapa yang ada 3 perkara dalam hati dia dapati kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih disukai di sisinya banding selain kedua-duanya. Mana tak ada siapa disayangi lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah,
dan bahawa janganlah dia menyayangi seseorang, dia tidak menyayangi seseorang kecuali kerana Allah, ya. Dan juga wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan bahawa dia benci untuk kembali pada kekufuran, kama yakrahu an yukdhafa fin nar, macam dia benci untuk campakkan dalam api. Okay, hadis di atas menjelaskan tentang zauq hakiki, itu rasa yang sebenar yang kita nak bila kita rasa yang dikehendaki tadi, okay, yang diperintahkan oleh syarak. Sebaliknya zauq al-sufi bergantung pada pendapat manusia dan bisikan-bisikan syaitan. Sebab lah balik pada asal dia rasa zauq tu betul, dia pun menari kan, sedap kan, rasa sedap sangat. Tapi zauq yang dikehendaki tadi adalah dengan syarat yang kita letakkan. Kadang-kadang ada orang tadi dia kata dia cinta Allah, cinta Rasul, tapi tak cinta Rasul sebenar-benarnya. Cinta Allah pun tak sebenar-benarnya. Allah Ta'ala perintah masih lagi lawan. Sabda Nabi pun masih lawan. Kan? Kalau Nabi pergi kanan, kita pergi kiri. Okay. Tak betul lah tu. Kan? Baik. Bantahan terhadap Mi'raj. Antara ahli sufi yang membuat bantahan, antara ulama yang membuat bantahan terhadap dakwaan Mi'raj ahli sufi ialah antaranya bantahan Qadhi Iyad. Qadhi Iyad menghukum kufur ke atas siapa yang mengiktikadkan Mi'raj berlaku pada badan, dengan badan kepada para wali. Dengan badan, sebab kalau dia kata dengan badan, pasal itu mukjizat Nabi. So, kalau orang terdapat mukjizat Nabi tu, dah mengarutlah. Dia kata siapa dengan badan sekali di Mi'raj, kononnya dia rasa di Mi'raj dengan badan dia, maka dia telah kufur. Bagi beliau, sesiapa yang mendakwa boleh duduk dalam majlis Allah, bercakap dengannya, dan Allah itu sendiri boleh menjelma ke dalam tubuh badan beberapa orang individu seperti dakwa oleh setengah ahli sufi. Itu tadi dikatakan semua sekali kufur. Begitu juga yang dakwa oleh setengah-tengah ahli sufi yang mendakwa, yang melampau, yang mendakwa dia diturunkan wahyu oleh Allah meskipun tidak mendakwa sebagai nabi. Dia tak kata nabi, tapi dia kata wahyu Tuhan datang kepada dia. Boleh mi'raj ke langit dan masuk ke dalam syurga, kesemua mereka adalah kufur dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu baginda seorang sahaja yang merupakan penutup para nabi, dan tidak ada nabi selepas baginda daripada nabi selepas daripada baginda. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahu yang baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup kepada para anbiya, dan baginda diutuskan untuk sekalian alam. Dan memang kita kata panggil pada asal apa yang Nabi buat tadi adalah mukjizat, tak ada dapat kepada orang lain. Kalau orang tu kata kalau dia boleh buat ini, dan Quran dah ada pada dia. So Quran lain pula lah. Ada Quran lain kan, selain Mi'raj Nabi. So, ini adalah di antara mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu dakwa dia ada mukjizat Nabi, dan dia ada pula benda-benda lain yang Nabi dapat. Sebab tu benda tak pelik bagi dia orang, macam kata-kata Quran ni ada zahir dan batin. Quran zahir ni yang Muhammad bawa. Quran batin ni kami punya. Ini realiti yang kita kena faham. Baik. Ibn Jauzi membantah dakwaan Abu Yazid al-Bustami yang menyatakan beliau mengalami Mi'raj dengan tubuh badannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Jauzi menggunakan hujah penolakan dilakukan oleh penduduk Bustam ke atas Abu Yazid al-Bustami yang menyatakan aku mengalami Mi'raj sebagaimana berlaku pada Nabi Muhammad. Penduduk Bustam telah menghalau keluar beliau daripada negeri tersebut. Beliau mengembara ke sana kemari sehinggalah meninggal dunia. Ini memang dia ni Abu Yazid al-Bustami. Dia juga orang yang mengatakan kami menyelam ke dalam lautan yang para nabi berhenti pada pinggirnya. Ni, the same guy. Bila kita kata, orang kata apa, geng Salafi ni duduk dalam gua, tak keluar. Dan jadi macam katak bertempurung. Kita yang jadi ahli kalam ni, kita keluar. Kita masuk. Kita terlibat. Jadi saya kata sebenarnya kata-kata tu bukan kata-kata baru. Abu Yazid Bustami kata kalimah berkenaan. Khudna bahran, kami menyelam lautan yang para anbiya tunggu dekat pinggir je. Kami masuk dalam. Ini orang yang sama. Okay? Kesimpulan, berdasar perbahasan dan atas dakwaan mengalami kasyaf, mimpi, boleh berlaku Mi'raj dengan tubuh, boleh bertemu dengan Allah dan Nabi secara jaga dan lain-lain, didakwa oleh segelintir ahli sufi, telah ditolak oleh ulama muktabar seperti Ibn Jauzi, Ibn Arabi, Abu Bakar Ibn Arabi, Qadhi Iyad, Abu Umar An-Nasafi dan lain-lain yang hidup pada kurun ke-6 dengan hujah yang mantap daripada Quran dan Sunnah dan logik akal yang sihat. Hal ini kerana sebahagian dakwaan tersebut berlaku dalam bentuk keterlaluan seperti kasyaf sehingga diletakkan setaraf dengan hukum syarak dan diketepikan hukum syarak itu sendiri. Ini sebenarnya membuka ruang kepada perlekihan dan peringatan hukum syarak itu sendiri, sehingga hukum syarak adalah asas ke dalam kehidupan manusia di dunia, dan dengan hukum tersebut manusia mengenali mana halal juga mana haram. Itu asas sebenarnya hukum syarak.
Tapi last sekali hukum syarat ditinggalkan bergantung dengan apa, kasyaf. Dan saya ulang balik, kasyaf yang ada yang kita bincang ni, sebenarnya kita, kalau tuan-tuan baca yang depan-depan ni akan masuk balik pada apa yang dibentangkan tentang kasyaf tadi. Sebab dia relate kepada Khidir, relate kepada sekian, pada wali tu, kedudukan lebih tinggi daripada Nabi. Yang tajuk tu nanti akan keluar, itu sebenarnya relate balik kepada masalah kasyaf. Dia semuanya berhubung kait. Apa yang kita bincangkan berhubung kait kepada 99 tajuk keseluruhan buku ni. Yang kita bincangkan satu bab ni kan. Tapi sebenarnya kesimpulan tu balik pada semua. Sebab apa, bila mana mereka melihat wali lagi tinggi daripada Nabi, habis tak ada benda yang lebih baik untuk mereka rujuk kecuali wali. Dan wali tu pula kata-kata kadang lebih maksum berbanding Nabi. Takkan wali tu sekian. Kadang saya pelik lah juga, macam ada kita lihat, dia bukan salah kita belajar macam Ibn Atha'illah Sakandari, kan hikam, kita hikam. Hikam ni kata-kata hikmah beliau. Kata-kata hikmah Ibn Atha'illah Sakandari. Tapi dia angkat letak tinggi. Sama kadang-kadang yang peliknya kan, hikam Ibn Atha'illah, bawah tu Quran, hadis Nabi. Mana Quran dan hadis menjelaskan kata-kata hikmah Ibn Atha'illah. Sepatutnya dia punya tafsiran kepada Quran, tafsiran kepada sunnah, betul lah. Untuk dia jadi kalimah atas, kemudian ditinggalkan. Pelik lah, sepelik. Kadang-kadang bila kita push benda macam ni, dia kata seorang tu patut belajar Quran dan sunnah, kan belajar hadis Nabi, itu lebih penting daripada belajar kata-kata manusia biasa. Macam saya ingat dulu macam apa dekat Yaman dulu, Dr. Abdul Zaidan, rahimahullah, guru saya, dia waktu orang nak buat biografi, data hidup dia, tu dia kata apa? Dia kata para sahabat Nabi tu ada, ambil lah diorang. Dia kata, aku punya kisah hidup ni tak penting. Sebab dia kata, dari sana kita belajar, daripada orang yang belajar dengan Nabi sendiri, orang yang dapat didikan Nabi, mereka lebih utama untuk kita rujuk berbanding yang lain. Yang kadang orang ni kata wali datang, tapi dia lupa sebenarnya sahabat Nabi lebih utama untuk kita rujuk dan kita kembali kepada mereka. Okay? Dia kata di sini, sedangkan hukum syarak adalah asas kepada perjalanan hidup manusia di dunia, dengan hukum tersebut manusia mengenai halal haram, malah ia juga berfungsi memimpin manusia menempuh jalan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Satu Okey. Berhenti jap. Okey, ada soalan? Yep. Dia okey, macam kalau kita kata, macam saya pernah bacakan kitab Iljam Awam an Ilmu Kalam, karangan beliau tentang mengekang orang awam dari ilmu kalam. Banyak benda-benda yang pernah dia sebut ketika dalam kitab Ihya, dia tolak balik dalam tu. Patutnya kita macam lah, macam kita patutnya bila kita nak belajar kitab dia, the latest one yang terakhir tu yang patut kita tengok. Pasal dia melalui fasa hidup yang berbagai. Macam kalau kita balik pada para ulama yang lain pun, sepatutnya yang ujung tu yang kita tengok. Sebab ketika itu yang dia balik kepada sunnah balik. Memang ada. Kalau buka dan kitab-kitab yang kitab Iljam Awam tu, dia memang dia refute balik semua benda-benda berkaitan masalah rasa dan sebagainya. Tapi diorang tak belajar kitab tu. Kitab tu kecil je. Iljam Awam kitab kecil. 8 kelas kot. 8-9 kelas dekat Sungai Petani. Habis baca kitab tu. So bila kita ni balik, memang dia dah jawab, tapi orang tak tengok dia yang tu. Macam Imam Syafi'i lah, bila orang tak tengok apa yang dia cakap tentang tajuk kesufian atau ilmu kalam yang dia reject. So realiti dia memang benda tersebut ada, dia jelaskan balik. Cuma orang tak tengok. Bahkan orang tumpu pada kitab Ihya, sebab kitab Ihya ni dianggap kitab pembinaan wali. Tuan kena faham kenapa dia panjang mulia, sebab dia kata ini bina wali, nak jadi wali. Kitab ni kena ada. Ini panduan. Pasal sampaikan zikir tutup kain tu, dalam kitab Ihya sebut. Cara mendengar suara kebenaran. Memang dia sebut macam tu. Jadi bila orang Malaysia kita ni, semua nak jadi wali, nak macam mana? Itulah realiti, dia akan pindah ke situ je lah. Dia nampak situ je. Macam sebut kitab hikam tadi kan. Saya ulang balik. Bukan salah belajar. Tapi masalahnya kenapa kitab tu jadi lebih tinggi banding hadis Nabi. Orang tak belajar hadis Nabi. Dia belajar kitab hikam. Kenapa? Okey, soalan lain. Masalah khilaf,
pendapat kata hidup, ada orang sebut, pendapat orang mati yang kita baca tadi. Khilaf bukan dalil. Bagi kita yang belajar dengar, khilaf ulama bukan dalil. Kita tengok kepada dalil, berdasar kepada dalil. Pasal cerita orang kata dia hidup, orang kata. Yang Quran kata tentang kami tak jadikan untuk manusia sebelummu, hai Muhammad, pengekalan. Kalau engkau mati takkan mereka hidup pula. Okey, satu. Kemudian masalah kalau dia hidup, dia kena tolong Nabi. Dia tak datang. Semua hujah ni tadi menolak untuk dia ada. Kalau orang tu kata, tapi pakcik ni kata, itu tak penting. Sebab nanti kan bukan cakap tu, kalau tuan-tuan belak pergi, geng-geng Kristian, Jehovah ni Witness dan sebagainya kan, sebahagian diorang tu kata, aku mimpi jumpa Muhammad. Aku mimpi jumpa Musa. Aku mimpi jumpa sekian. Diorang dakwa, diorang dapat revelation baru. Diorang sebut nama, quote nama Muhammad. Macam baru ni ada siapa? Entah tengok gambar, ada orang Hindu azan nak halau hantu. Itu satu. Lepas tu satu lagi dekat ada satu lagi. Dia pergi dekat kubur siapa? Oh, dekat ni, dekat Mesir. Kristian, Santa Claus pergi kubur ni Sufi untuk dapat keberkatan. Santa Claus, ni orang Kristian pakai Santa Claus pergi kubur Sufi untuk dapat keberkatan. Okay, reality dia masa dia hantar orang Kristian tadi, dia rasa datang kubur tadi rasa tenang je. Okay, so itu bukan tajuk dia, pasal orang kan dakwa everything personal experience, bukan tajuk. Sebab tu kita bila Nabi kata kita bercanggahan dengan apa, balik pada Quran dan Sunnah. So kita ada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tak buka ruang pun untuk kata khilaf ke. Quran dan Sunnah tak buka khilaf. Orang mungkin kata ada khilaf, tapi ulang balik. Khilaf bukan hujah. Saya kata khilaf, tapi ustaz khilaf. Khilaf bukan hujah. Sebagai orang yang berakal, okay, kalau saya kata ini biru, ni merah, ni putih. Sebagai seorang berakal, ada akal, anda sedar apa saya cakap ni? Biru, merah, putih. Setuju? Setuju tak? Biru, merah, putih. Tak setuju? Sebab? Ungu ungu ke pink ni? Akak? Apa dia? Awak kena lampu sini. Pink. Ni warna asal dia pink, tahu tak? Awak kena lampu depan ni. Okey, baik. Okey, ala kulli hal ya. Okey. Tak apalah, okey, saya tarik ni. Okey. Baitus Salam, tulisan. Okey? Okey. Bila saya terangkan dengan hujah, kita ada akal kan, kita tengok benda berkenaan, kita jelas. Dia tak perlu pening kepala lah. Tapi orang kata bukan ustaz, bukan Baitus Salam, tu baitu lain kot. Kalau orang tu ada khilaf sekalipun, macam tadi kawan kita kata yang ni, dia kata apa? Ungu, nampak ungu. Sebab cahaya kuning ni. Betul tak nampak tu? Okey. Jadi dia nampak ungu. Dia nampak seorang. Dia berlainan lah. Akak-akak nampak pink. Akak nampak pink apa? Ungu, okey. Ungu Ungu, okey. Agak kata ungu. So jadi bila katakanlah ada seorang kata pink, kita kan ada akal untuk bezakan. Dan cara untuk kita tengok sendiri atau buat bandingan tak sebelah ada something yang boleh menaikkan warna dia. So bila kita buat macam tu, kita nilai balik. Kita bukan berdasar macam asal dia ada pendapat ketiga, orang bercanggahan, semua je dalil. Macam tadi kan, kita ada Quran Sunnah tentang Nabi Khidir. So bila kita dah ada dalil tadi, itu cukup dah untuk fahamkan kita. Kata-kata dia, kata-kata orang ni, kata-kata orang tu, itu bukan hujah. Itu percanggahan, dia tak setuju. Tapi kita sebagai yang ada akal, saya sebut tadi kan, pasal Khidir, kalau dia Nabi, kalau dia wali sekalipun, tak kisah apa pangkat dia ada, kalau dia masih hidup, dia tak tinggalkan Nabi. Sebab ayat 81 surah Al-Imran tadi, Allah Ta'ala ambil janji, la tu'minun nabihi walatan surunnah. Kamu beriman dengan Rasul yang datang tu, dan kamu kena tolong dia. Kalau dia tak datang tolong, maksudnya dia buat apa? Tak adalah. Sebab dia itu realiti. Pasal Nabi Isa turun, nanti Nabi saya ceritakan. Turun Isa AS, terus masuk saf umat Islam. Lepas tu terus pergi perang. Tak ada rehat dulu, tak ada macam rehat bang, mamai nak turun ni. Tak ada rehat-rehat.
Ya, Nabi, jadi kalau tu Khidir apa alasan dia tak kena turun? Dia tak terlibat dalam masalah bunuh Dajjal. Dia tak terlibat dalam masalah lawan Ya'juj Ma'juj, nama dia tak ada. So kenapa sal dia tidur sekarang? Ha. Sangat marjuh. Sebab jin tak ada daripada, tak ada nabi dikatakan kepada jin. There's no nabi among jin. Sebab semua nabi diutus daripada manusia. Tak ada nabi jin. Nabi jin tak ada. Itu semua alasan, semua tak ada jawapan, tak ada jawapan. Nyawa dia panjang sebab apa? Itu tak ada. Dia kata minum air kehidupan lah. Heboh lah besok cari semua. Jalan, cari apa? Shangri-La. Cari air kehidupan. Ada. So realiti dia khilaf tadi, pendapat dia kata ada orang kata canggah. Soalan dia apa dalil dia? Dalil dia orang kata, ini Quran dan hadis. Direct tolak. Sebab realiti dia kalau dia ada, dia tak boleh lawan Muhammad. Sebab kalau Musa hidup, Musa kena ikut Muhammad. Isa AS turun nanti pun dia menjadi pelaksana bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh buat syariat baru. Dia jadi pengikut Muhammad. Pelaksana bagi syariat Muhammad. So macam mana boleh Khidir lepak sekarang tak buat kerja? Atau realiti pasal diorang berikan kata Khidir hidup, tempel sekali dekat situ apa? Khidir tak buat kerja lah. Unless kita pegang lah geng-geng ni cakap pula, dia kata wali-wali ni jaga kawasan. Kalau masalah tu wali apa Nujabak lah, wali apa Kutub lah, itu masalah jugalah. Itu satu benda yang lain lah, yang kadang-kadang kita kena jawab juga. Pasal diorang kata wali ni kan, kalau wali Kutub ni tak ada, habislah dunia. Habis sebelum wali turun, wali ni ada, dunia siapa jaga? Adam AS bukan manusia, bukan makhluk asal bumi. Sebelum Adam AS, dunia ni ada jin je, dengan binatang dan sebagainya. So siapa jaga bumi? Tak sebut wali-wali pun, diorang sangka wali diorang jaga. So realitinya benda tadi kita kata tajuk Khidir ni semua cukup pakai. Tajuk asal adalah ini jalan Muhammad. Diorang tak nak ikut jalan Muhammad, diorang nak buat jalan lain. Amalan ni datang mana? Khidir punya. Ni ambil bai'ah mana? Khidir. Dia sebab tu semua ada Khidir. Tarikat mana tak ada Khidir? Semua tarikat ada Khidir. Ha? Kisah Musa dengan Khidir. Ilmu laduni tadi. Sebab tak nak ilmu syariat, tak nak ilmu belajar, nakkan ilmu direct. Itulah. Lepas tu dah realiti, lepas tu dia naik-naik lompat-lompat golek. Tak ada apa-apa. Itu realiti sebenar. Faham tak? Sebab tu pusingan dia itu je. Ini jalan Muhammad, nak cari jalan lain. Benda sama, konsep yang sama. Kepada Syiah ke, nak buang Nabi Muhammad kan, punya ajaran, buang sahabat. Buang sahabat. Kata sahabat semua telah kafir. Lepas Nabi wafat semua kafir dah. Tinggal 7 orang je masih Islam. Mana buang semua? Solat tak betul semua sekali, lepas tu mereka sendiri. Kita pasal nak buang sumber agama ni, macam geng-geng apa, anti hadis, buang pemahaman agama. Buang sahabat juga. Sebab kalau ikut fahaman para sahabat, diorang takkan canggah. Percanggahan timbul bila apa? Tinggal sahabat. So ini nak lari daripada jalan syariat, awak nak keluar jalan hakikat. So kena ada Nabi, jalan lain lah. Kalau ikut guru dia saya tak cukup. Nabi Khidir kena muncul. Faham? Jalan lain. Nama dia. Yes, memang betul. Dan seorang Muslim. Ada. Yep. Saya faham. Tu saya kata tadi, dalil dia apa? Dia bila kita sebut, diorang akan kata benda tu macam ni. Okay, first thing first. Bila kita kata kaul Imam Nawawi ke, kaul Ibn Salah ke, kaul tu ada, itu bukan tajuk sebab diorang boleh saya nukilan tadi daripada anak murid dia, boleh tak silap? Sebab kadang-kadang ini yang saya sebut tadi, kadang-kadang daripada Nabi SAW kita check
Tapi daripada imam-imam tadi tu, boleh sahaja tulisan dia tersilap. Sebab dia ada tukang salin. Nusakh, anak murid dia salin, daripada salin sampai salin kan. Boleh tak ada orang termasuk cerita benda dalam tu? Boleh je kan? So kita boleh accept tadi kan. Pasal pada semua benda dia cakap betul, tiba satu benda dia pelik. Dia kata macam, ya, Nabi kita hidup lagi. Okay, dengar. Bila cakap yang tu kan, soalan dia, boleh tak benda silap? That word. Macam mana kita buka kan, tentang kata-kata hadis, tentang hadis Nabi, kita check balik. Boleh ada orang tipu-tipu atas nama Nabi. Boleh tak ada orang bawah-bawah tu masukkan benda dia nak, bukan daripada kata-kata Imam Nawawi? Boleh je. Apa kita boleh terima macam tu pun. Maka kalau tuan-tuan ingat hadis, contoh hadis yang keempat dalam mata arba'in. Hadis tu kalau tuan perhatikan balik, lafaz hadis tu dalam Bukhari Muslim bunyi dia, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Tak ada nutfah. Inna ahadakum yujma'u, hadis nombor 4. Inna ahadakum. Ni saya nak fahamkan macam mana masuk tulisan tadi. Lepas ratusan tahun orang tak tahu pun. Okay. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Tak ada nutfah. Dalam Bukhari tak ada, Muslim tak ada, Tirmizi tak ada, Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, semua tak ada. Kita buka tak ada. Semua datang dengan arba'ina yauma. Thumma yakunu fi dhalika alaqatan mithla dhalik. Dia tak ada pun kalimah perkataan nutfah kat awal. Jadi kita check Bukhari Muslim. Tapi dah buka dalam semua nuskah matan arba'in, semua ada. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawma nutfatan. Ada kan? Siapa yang hafal ingat kan? Kalimah nutfah tak ada. Tak ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, Ahmad. Semua tak ada. Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, semua tak ada. Tapi macam mana boleh muncul? Dekat sini tukang salin. Bagi saya, kalau dia kata benda tu Imam Nawawi tulis, saya tak pelik. Sebab apa? Macam anak murid salin, bawah-bawah ni ada sufi sikit ke salin, boleh je jadi. Biasa tambah. Kenapa tak boleh tambah pula? Sebab tu kita compare dia punya pendapat tadi, yang lain, pada tempat lain kita compare balik. Pada apa kata-kata dia. Boleh je. Wujud. Yang pendapat mengatakan Khidir ada tadi, masih hidup, wujud. Tapi soalannya marjuh lah. Kalau ikut pendapat saja, semua orang boleh keluar pendapat. Balik pada asal dalil dia apa? Sebab dia bertentangan direct dengan Quran tadi. Kalau tidak, kita kena tuduh Khidir sekarang tengah lepak dalam gua. Sedangkan umat Islam masalah sekarang kan. Kita tertekan dengan macam-macam benda, Khidir lepak dalam gua. Buat apa? Sebab kita tahu bahawa umat Islam, bila kita kata bergerak kan, start Nabi wafat, para sahabat buat apa? Ada tidur? Tak ada. Abu Bakar 2 tahun sibuk perang dengan orang tak bayar zakat, nabi palsu, dengan nabi palsu dengan orang murtad. Lepas tu Omar take over 10 tahun, 13 sampai 23 tahun. Perang lawan sebarkan Islam sampai Armenia, Azerbaijan. Kemudian take over oleh Osman tahun 23 sampai 35. Lawan lagi. Tak senyap para sahabat. Tak ada siapa-siapa lepak pula macam, apa kau pergi aku lepak sini. Tak ada. Tak ada seorang pun. Tu saya kata, boleh silap tak? Kalau dia kata, saya ulang balik, mata arba'in tu pun, kalimah nutfah tak wujud dalam Bukhari Muslim. Kalau kita buka tulis Bukhari Muslim kan, buka Bukhari Muslim tak ada. Nutfatan tak wujud. Inna ahadakum, saya ulang balik lafaz dia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Itu lafaz dia. Kalimah nutfah tak wujud. Bukalah kitab Bukhari, kitab Muslim, Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, buka, tak ada satu pun ada kalimah nutfatan, tak ada. So kalau itu boleh silap dalam salinan, pasal kita kena ingat diorang disalin. Sebab tu kita masih lagi ukur dengan apa kata-kata para ulama' tadi. Kita ukur balik dengan dalil yang lain. Bukan kita tengok saja telan bulat-bulat macam tu je. Sebab tu kadang bila orang kata macam, ini macam tak percaya ulama'. Ulama' tadi dia keluar opinion dia. Dia bukannya maksum. Boleh saja dia tersasul. Macam Mujahid bin Jabr. Dia salah seorang ulama' yang terkenal dalam tafsir. Sampai kan boleh katakan semua Sufyan Ats-Tsauri kata, kalau sampai kepada kamu tafsir daripada Mujahid, cukup. Tapi dia kata Al-Fatihah turun 2 kali.
Turun di Mekah sekali, turun Madinah sekali. Semua jumhur mufassirin kata ini kesilapan dia. Ini tak kena. Walaupun dia seorang anak murid kepada Ibn Abbas, tapi kat sini dia kata apa? Ini kuda laju yang terjatuh. Dia istilah dia, kuda laju terpelecok. Silap ya, silap tersasul. Mungkin anak murid dia salin salah ke? Pasal dia punya kata-kata pun ada anak murid dia yang nukilkan. So basic dia cuba kita pegang macam tu. Kita pandang baik pada para ulama tadi. Sebab apa? Dia orang punya kata-kata dinukilkan juga oleh anak murid mereka. Anak murid mereka nukil pula pada berikutnya. So kita still compare. Masih bandingkan. Bukan kan, nampaknya gigit, telan. Pasal benda tu boleh jadi opinion yang tadi tersilap. Dan memang jelas berdasar Quran dan Sunnah, kalau orang tu kata Khidir masih hidup, dah bakal mengajarkan mereka, dan tarikat baru keluar nanti pun ada juga. 5 tahun lagi ada tarikat baru, semua akan Khidir juga ajar. Selesai sekali, tak habis lah. Ya, sila. Bagaimana dengan sekelompok orang dia mencari-cari nasab Khidir tu, nama sebenar dia, tempat lahir dia. Dia orang yang mencari nasab Khidir, keturunan dia, Melayu ke, mungkin ada Melayu, geng-geng patriot kata Melayu ke. Okay. Realiti dia, orang ni macam orang yang mencari pokok Adam makan pokok apa. Adam makan dalam syurga, dilarang makan satu pohon. Pohon apakah ia? Okay. Tak ada kata apple ke apa, tak tahu. Kemudian bahagian Adam makan, buah ke, daun ke, batang ke, akar. Sebab Allah larang dia. Dia kata fa'akalah, dia dimakan minha. Dia tak kata makan apa. Dan pokok pula, kalau kita tahu kita makan, ada buah kita makan, ada pokok kita makan dia punya buah. Ada kita makan bunga, macam kantan. Ada kita makan akar, macam ubi kan. Ubi, keledek sebenarnya kan, makan akar. Ada kita makan batang. Ada kita makan daun. So realiti dia kita tahu. Orang yang mencari tadi tak ada sebarang hujah untuk dia rujuk. Tak ada sebarang hujah untuk dia rujuk tentang apakah nasab keturunan dia. So, yang pentingnya kita tahu dia bukan Bani Israel. Sebab semua para Nabi diutus pada bangsa masing-masing. Dan ketika itu Musa untuk Bani Israel. Dan dia hidup zaman dengan Musa AS, dia bukan Bani Israel. Itu je yang kita tahu. Sebab semua Nabi diutuskan untuk bangsa masing-masing. Hanya Muhammad SAW saja diutuskan untuk semua bangsa. So kat situ kita ada satu jawapannya. Dia bukan Bani Israel. Lain? Ada. Lain tak ada. Kita ada satu je. Dan bahkan kisah sebenar, bila kisah Khidir dibawa dalam surah Al-Kahfi tu, bukan untuk menceritakan tentang wujud ilmu laduni. Ia adalah untuk tunjuk keteguran Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, Allah Ta'ala nyatakan, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Itu teguran Allah Ta'ala sebenar. Dan teguran tadi sebab Nabi SAW didatangi oleh seorang Yahudi, tanya 3 soalan. Ruh, Ashabul Kahfi dengan Dzulqarnain. Nabi kata datang esok aku beritahu. Tanpa sebut insya-Allah. Maka Allah Ta'ala tangguhkan jawapan 15 hari. Dan kisah Musa tu sebenarnya bila Nabi cerita balik pun, Nabi ceritakan Musa lupa kata insya-Allah. Bila kaum dia tanya siapa orang paling alim, Musa kata aku. Dia tak kata insya-Allah. So kisah tu untuk ajar pada kita tentang kalau tak kata insya-Allah apa jadi. Bukan untuk kata belajarlah ilmu laduni. Dia signboard cerita tu tak betul tau. Dia tak tag. Orang tak tag betul-betul. Kisah itu untuk bagi tahu bukan untuk belajar ilmu yang tak diketahui, tapi bahkan sebenarnya untuk jangan cakap apa-apa kecuali katalah ayyasha Allah. Okey? Okey. Kita berhenti sini insya-Allah Baik. Benda? Ada soalan, tak ada soalan lagi. Nanti insya-Allah sesi petang nanti Ustaz akan dipenuhkan oleh jawab. Apa soalan ni? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantah syubhat ilmu Allah itu luas. Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Okey, baik. Tajuk ilmu Allah ini luas, tapi kita disiplin. Dalam Islam, ilmu kita disiplin. Bukan luas macam tu je. Bukan entah betul entah tidak, entah betul, tak ada. Kan? Pasal saya ingat lu waktu geng HQ pun main tajuk ni jugalah. Kan bila orang terjemahkan fitrah tu suara hati. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha.
Kan? Dia kata fitrah Allah suara hati. So, jadi saya kata suara hati. Kan? Dia kata suara hati tu, dan dia kata suara hati tu suara hati Tuhan. So dia kata bila kita tengok bunga, kita ambil, kita ramas-ramas, kayak kita nampak bunga cantik, semua happy. Ada orang nak ambil bunga, ramas-ramas, hancurkan, kita marah. Siapa yang marah? Dia kata. Saya jawab jahat lah. Saya kata, kalau rasa letak depan kita orang bogil, lepas tu kita steam. Siapa yang steam? Saya bangun cakap yang tu. Dia marah lah. Itu Hari Ginanjar cakap lah. Dia kata ilmu Allah itu luas. Saya bangun balik. Pasal bagi orang Kristian, ada memainkan cerita. Dia kata apa? Tafsiran orang Islam pakai sekarang, Bismillahirrahmanirrahim tu salah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani tu salah dia kata. Sebab dia kata sebenarnya itu adalah in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Diorang nampak macam tu. Nama 3 tu, itu Trinity juga. Saya nak bangun balik, saya kata pasal orang Kristian akan cakap itu, so kita nak bantah macam mana? Bantahan dia adalah Islam ni, kita ada disiplin ilmu. Bila kita nak memahami Quran, kita ada cara faham Quran dengan sunnah, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in, Quran dengan bahasa Arab. Kan? Kita kena ikut time dia punya disiplin tadi. Sebab tu kita lihat macam contoh macam ketika mana Abu Bakar Siddiq saya sebut dia kan, radhiyallahu anhu, zaman dia bila ada persoalan tak boleh nak rungkaikan, dia buka dalam Quran. Tengok dalam Quran ada tak? Quran tak ada, dan dia tak ada masalah untuk buat macam tu direct sebab dia adalah orang Arab. Quran turun depan mata dia. So diorang boleh buat macam tu direct. Awak ni huahum tak lepas lagi, kan? Jadi diorang boleh buat macam tu. Okey, diorang buka Quran dan terus cari. Tak jumpa dalam Quran, dia tengok, dia ingat sunnah Nabi yang Nabi pernah putuskan. Tak ada daripada sunnah Nabi, dia panggil para sahabat yang lain, siapa pernah dengar tajuk ni? Nabi ada putuskan apa tak? Nampak? Dia ikut tertib. Dia bukan terus letakkan hukum ikut rasa. Diorang boleh je diam, bertafakur. La ilaha illallah. Tunggu. Tak ada. Dia panggil, siapa dengar daripada Nabi tajuk ni? Siapa dengar? So dia orang kata, aku dengar. Okey, dia kata, okey, dia ambil. Kalau tak ada siapa dengar, dan barulah dia kata, tanya, apa pendapat kau? Dia boleh buat bandingan. So dalam Islam, kita sentiasa dalam bab perkara ni, dia ada apa? Ada disiplin. Macam bila orang tu kata ilmu Allah itu luas kan? Luas tapi dengan disiplin dia lah. Kalau tidak nanti awak kata Sami pun betul. Cuma memang kalau dengan sufi, diorang tak ada masalah. Tajuk tadi. So boleh jadi Allah Ta'ala buka pada orang berkenaan. Ilmu Allah itu luas. Sebab tu saya jumpa separuh sufi ni, dia pergi, dia kata guru saya Haqqani, Sai Baba, dia sebut nama tokoh-tokoh Hindu tu, dia ambil sebagai guru kerohanian dia. So kita nak buat macam mana? Memang tak ada batasan lah, semua akan cakap dengan cara masing-masing. Sebab tu bila kita ukur balik disiplin ilmu kita, sentiasa balik pada Quran dan Sunnah. Apa dia cakap tadi, kita ukur balik apa dalil dia. Sebab Islam agama dalil. Islam bukan agama pendapat. Islam agama dalil. Daripada dalil dia ada pendapat, tajuk lain. Dalil itu yang penting. So kalau tidak, semua ikatan, semua cakap lah. Lepas tu yang pada awal mukadimah Sahih Muslim, kan, antara yang dikatakan oleh Abdullah bin Barak, kan, al-isnad minad din. Isnad, sandaran dari mana, dari siapa ni adalah daripada agama. Laulal isnad, kalau bukan kerana isnad, sandaran dari siapa pada siapa, laqala man syaa ma syaa. Manusia akan berkata, siapa nak berkata apa dia nak kata. Anything dia nak cakap, dia cakap. Tapi batasan dia bila kita kata dari siapa cakap. Sahabat Nabi faham macam tu tak? Itu realiti sebenar lah. Jika tidak, kalau tidak macam ni kan, ilmu Allah luas, tak payah belajar agama lah. Tak diutuskanlah Rasul pun, tak ada masalah. Sebab ilmu Allah itu luas. Semua orang boleh betul. Semua orang boleh benar. Ada benarnya, dia kata. Ya, iya benar, tapi ada benarnya. Mungkin benar. Kita tak tahu. Macam tu habislah. Yang lepat jadi betul. Lepas yang saya gitu kan cakap, dia jadi betul. Sebab apa? Ada benarnya. Itu sebabnya kenapa ada Rasul. Jika tidak, apa Rasul diutuskan? Tak mustahil tu, itu ayat yang sangat-sangat jahat sebenarnya. Sangat-sangat jahat. Sebab apa? Bila tak mustahil tadi, semua benda boleh. Tak mustahil. Iblis dah bertaubat, nanti sekarang dia pendakwah. You cakap palu, betul juga kan? Tak mustahil. Entah iblis yang berdakwah. Kan? Itu yang geng-geng tu kan. Tak mustahil, tak boleh. Benda tak mustahil tu bukan tajuk dia. Tajuk asal dia adalah
Ada batasan agama. Sebab batasan agama kita, sebab tu susul galon ilmu kita ni jelas. Saya nasihatkan contoh macam siapa-siapa boleh baca kitab A'lam Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata A'lam Muwaqqi'in. Pemberitahuan pada tukang beri fatwa. Kan dia nak bagi tahu hukum, dia bagi pemberitahuan. Buku tu sangat bagus. Dia letakkan bila kita kata hukum ilmu agama Islam ni kan, bila kita kata fiqh yang kita belajar ni kan. Kalau kita kata Imam Syafi'i ke Ahmad ke Abu Hanifah ke, dia akan balik pada 6 orang sahabat je. Daripada sahabat yang ramai, ratusan ribu, 100,000 sahabat, yang keluarkan fatwa, dijadikan rujukan agama 6 orang je. So, dua orang ni sentiasa dirujuk kan. Aisyah. Jadi Nabi lain ada, tapi yang paling orang tanya Aisyah. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Thabit. Siapa tu orang lagi? Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Seorang lagi. Ini memang sentiasa dirujuk. Bila kita buka kitab fiqh, semua pendapat tu akan balik pada 6 orang tadi. Bukan bermaksud para sahabat lain jahil, tapi dia orang paling banyak ditanya fatwa. Bab tafsir, ada pula sahabat yang terdiri, anak murid dia siapa? Semua sekali ilmu agama Islam ni macam tu. Bukan masalah luas tadi, kita tahu. Tapi masalahnya, sebab tu bila kita tentang Quran contohnya kan, man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa cakap tentang Quran dengan pendapatnya, faqad akhta'a wa in asab. Dia telah salah sekalipun dia betul. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mukaddimah, dia jelaskan tajuk ni. Dia kata apa? Dia kata macam ni, benda tu walau betul pun dia salah, seperti orang yang masuk pada satu tempat bukan ikut jalan dia. Contoh kita masuk sini patut ikut tangga lah. Awak kita tebuk dinding buat apa? Sampai juga pada destinasi, tengok dia tebuk, pak masuk dalam. Saya datang daurah. Sampai tapi salah. Orang kita tak kisah masalah sampai tu, dia tak kisah macam tu. Dia kata sampai sudah, tak. Mana sebab tu dia kata ni, lepas tu Ibnu Katsir dia terangkan lagi. Dia kata macam contoh macam dalam surah An-Nur kan, tentang orang yang melemparkan tuduhan qadzaf kan kepada sesiapa wanita muhsanat kan. Allah kata walladzina yamurrun muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kan fa illam ya'tu bi syuhada, kalau mereka tak datangkan dengan saksi, fa ulaika indallahumul kadzibun. Mereka di Allah Taala orang yang pembohong. Maksud dia kata, Ibnu Katsir kata, walaupun benar sekalipun dia nampak penzinaan tu berlaku, tapi tanpa 4 saksi, dia tetap orang yang pembohong. Pendakwaan hanya boleh berlaku kalau dia bawa 4 saksi baru boleh cakap. Tak, jangan cakap. Once dia cakap saja, dia kena bawa 4 saksi. Tanpa 4 saksi, walaupun dia nampak sekalipun, dia tetap salah. Di sisi Allah Ta'ala, dia tetap pembohong. Walaupun dia nampak. Itu maksud dia betul, orang tu berkata tentang Quran, sekalipun dia betul, dengan pendapat dia tetap salah. Dan ra'yun yang dimasukkan tadi adalah ra'yun yang semata-mata adalah ilmu yang luas. Ilmu Allah itu luas. Dan sekali orang Kristian pun Bismillahirrahmanirrahim, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Kita pun Islam pun terkejut. Macam mana jawab ni? Salah sekali ilmu Allah luas. Interpretation boleh jadi apa saja. Rahsia titik bar. Kan? Jadi benda ni itu maksud dia, tak boleh pakai semata-mata kerana benda tersebut. Ada orang cakap tu bukan hujah. Balik pada asal, kita tetap diberikan akal untuk menilai balik. Bukan hanya setakat telan je. Apa yang saya cerita hari ni pun, dan ustaz kejap lagi pun sama juga, anda kena nilai. Yang kata takkanlah ustaz tak tahu. Tak ada. Ya, takkanlah apa? Takkan lebay menipu. Itu bukan. Takkanlah lebay menipu. Itu bukan. Yang soalan lain? Ada kita berhenti sini insyaAllah. Wallahu a'lam. Buku ada dapat beli baca lah. Nak kena bacakan semua sekali untuk korang Ustaz. Okey. Tapi insyaAllah pasal cara pementangan ni sangat mudah. Buku ni, macam saya ulang balik, pementangan ni sangat mudah. Diberikan, pasal buku ni ringkasan, terjemahan dan ringkasan oleh Dr. Profesor Basri, daripada buku yang bahasa Arab sebenarnya. Jadi dia ringkaskan, dia dimudahkan. So insyaAllah saya baca satu bab je. Walaupun sebenarnya sepatutnya saya baca ada 5 bab dia baca. Tapi cukup dah sebenarnya. Pasal saya kata tadi, pada tajuk kasyaf saja dia patah balik pada semua arah. Dia merangkumi kepada keseluruhan sebenarnya. Jadi insyaAllah nanti pada asatizah kita yang lain kejap lagi bentangkan, tuan-tuan patut dengar lah. Okay? Mungkin ada penjelasan tambahan lagi daripada apa yang dalam buku ni. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita faedah dan juga taufik
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.